Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang, selamat datang kepada semua dalam ke channel USCP PPD Hulu Perak. Mari kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana bersama-sama kita diberi peluang sekali lagi untuk bersama-sama dengan guru-guru hebat kita iaitu Cikgu Yusof dan Cikgu Hanita dalam program memulakan dan memantapkan inovasi pembelajaran dan pemudahcaraan sejarah dalam perkongsian amalan terbaik. Saya takut saya confuse. Selalu kita buat juga, kita sekarang ada dua program kan, perkongsian amalan terbaik dan juga seminar cemerlang anak cemerlang lenggong. Jadi saya nak kena fikir yang mana satu sebenarnya. Okey. Jadi hari ini perkongsian USTP. Baik, sebelum saya serahkan kepada Cikgu Yusof dan Cikgu Hanita yang tak perlu saya kenalkan lagi dah. Memang semua dah kenal lah kan sebenarnya. Okey, saya akan buat sedikit housekeeping lah seperti biasa. Link kehadiran saya akan letakkan di ruang chat dan juga ruang discussion di bawah. Walau bagaimanapun saya mohon maaf sebab kalau kali ni bila saja cikgu peserta masukkan tak akan dapat CJ seperti biasa terus sebab saya tengah jana untuk CJ yang lain. Jadi tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah saya akan bagilah lepas ni CJ tersebutlah. Baik, saya rasa itu saja daripada saya, sikit saja daripada saya. Saya serahkan kepada Cikgu Yusof dan Cikgu Hanita. Dipersilakan. Baik, terima kasih Puan Anis. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya raikan, yang kita nantikan sahabat Cikgu Hanita Lajah Harun dari SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Yang ni bagi saya sifu kepada inovasi PDPC sejarah. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada petang ini. Mungkin kalau cikgu tengok yang awal tu mungkin kita pukul 3 tapi kita dah minta kita awalkan sedikit pada 2:30 petang insya-Allah Baik, seperti mana untuk makluman Puan Anis tadi CJ kita agak lambat sikit memandangkan kesian kan Puan Anis dia tengah menjana CJ macam semalam pun kita punya program hampir 4,000 lebih nak kena uruskan. Itu baru satu malam untuk program kita. Baik, insyaAllah pada petang ini kita akan berbengkes sekali lagi memulakan dan memantapkan inovasi pembelajaran dan pemudahcaraan sejarah. InsyaAllah saya akan memberi banyak ruang kepada Cikgu Hanita untuk membentangkan idea dia sebab apa saya pun untuk rakan-rakan yang belum memiliki buku dia tak ada kot macam saya banyak belajar tentang ini buku ini buku Cikgu Hanita Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 banyak benda dalam ini kalau tak ada pun tak apa nanti dalam bilik ini Cikgu Hanita akan bentangkan terangkan kepada rakan-rakan. Baik, kepada rakan-rakan semua, di sini saya nak berkongsi satu iaitu tentang kelas bimbingan perdana SPM 2021 Seminar Anak Cemerlang yang dibawakan khas oleh Seminar Anak Cemerlang Parlimen Lenggong, kemudian PPD Hulu Perak dengan kerjasama Majlis Guru Cemerlang Perak dan Majlis Guru Cemerlang Malaysia. So kita bawakan kepada semua pelajar di seluruh Malaysia secara percuma dan kita ada 11 subjek dan kita akan ada 3 sesi setiap slot dan malam ini semalam kita dah habis untuk sains, satu slot untuk sains. So malam ini kita ada untuk yang ini saya dengan Cikgu Gani kita akan bentangkan, kita akan sembang santai untuk subjek sejarah siri 1 dan hari Rabunya untuk siri 2 dan minggu-minggu yang berikutnya So hari Khamis kita untuk sains dan nanti Puan Anis akan masukkan dekat description tentang link program kita lah. Baik. So nanti cikgu, rakan-rakan kalau ada ruang dan masa nanti saya akan terangkan sedikit tentang penggunaan lagu sejarah bagaimana inovasi ini lagu sejarah Gemilang. Kemudian ini contoh inovasi kita yang saya punya So bagaimana kita nak buat inovasi yang kita buat ni
kalau cikgu tengok pada data itu kalau sekolah saya dulu, Cikgu Hanita kami sekolah harian biasa, daripada GPMP 7.48, bagaimana inovasi yang kita buat, pendekatan kita ubah sesuai cara PDPC kita kan, kita tambah baik, dan alhamdulillah dengan izin Allah daripada 7.48, alhamdulillah SPM tahun lepas 3.10. Dan ingat rakan-rakan, inovasi ni bukan kita, dia perlu berpanjangan bukannya setahun kena buat 10, tak. Sekurang-kurangnya adalah 1 ataupun 2 setiap tahun ada, dan kita kumpul-kumpul dan kita tambah baik dari masa ke masa tak apa, ada masa nanti saya akan cerita yang ni. Sebab apa? Kali ni saya nak bagi peluang seluas-luasnya kepada Cikgu Hanita dan satu lagi nanti kalau ada masa nanti, ini contoh video setakat ini saya, tim kita, tim Izi Sejarah yang diketuai oleh Cikgu Hafiz, kita dah sampai bab 7 kita dah hampir sampai bab 7, bab 8 pun kita dah mulakan untuk video Bistro Ilmu, dan saya rasa saya dah kongsikan kepada rakan-rakan di seluruh Malaysia. Kalau tak ada nanti saya bagi balik di contoh-contoh video kita, dan ini inovasi kalau sempat nanti saya tunjukkan bagaimana kad potensi akan membantu pelajar-pelajar untuk menjawab soalan kebat soalan kebat, dan bagaimana kad ini akan berfungsi membantu rakan-rakan guru, pelajar dan pelajar menjawab soalan bahasa Melayu, sejarah, pendidikan Islam, pendidikan moral. So satu kad dapat membantu pelajar-pelajar, dan akhir sekali nanti satu lagi cikgu tentang lagu Kerana Malaysia. Lagu Kerana Malaysia yang tu yang terbaru yang kami cuba buat, yang kami cuba bentangkan kepada rakan-rakan guru, hanya menggunakan lagu Kerana Malaysia. Kita dah rangkumkan semua fakta-fakta penting, contoh-contoh penting yang berada dalam buku teks ini, daripada bab 7, bab 8 dan bab 1-5. Contoh-contohnya kita rangkumkan dalam satu dalam satu. Sekejap saya tunjuk sedikit sahaja tentang supaya rakan-rakan nampaklah bagaimana lagu Kerana Malaysia ini dapat membantu rakan-rakan. InsyaAllah kami dalam fasa yang kedua. Sebab tu cikgu, inovasi ni kita perlu tambah baik kan. So sebenarnya kami rasa macam dah siap, tapi bila dah kami bentang kepada rakan-rakan, sebenarnya tak tepat lagi, boleh ditambah baik, perlu ditambah baik kan. So kita tengok sama-sama lah. Okey, cek mana dia? Alright. Okey, ni contoh ada kat sini, saya duduk kat atas tadi. Baik, yang ini contoh menggunakan lagu ini. Baik, tengok dulu yang tu dulu nanti cikgu saya dah siap, nanti kami akan bentangkan bagaimana penggunaan lagu ini Kali pertama kami dah present, so kita kena tambah baik contoh buruh, nelayan dan juga petani. So kalau nelayan kita fokuskan kepada LKIM, kalau petani Risda, Felda, Buku Hijau, LPP, Bernas, Madri. Di sini hanya satu baris itu pelajar dah dapat sedikit gambaran tentang apa yang terkandung dalam buku teks sejarah KSSM kita. Tak apa. Nanti kalau ada ruang, ada masa ni, saya akan cuba terangkan sikit. Kerana apa? Saya nak bagi ruang seluas-luasnya kepada Cikgu Hanita kita. Baik. Seterusnya, tanpa buang masa, saya jemput Cikgu Hanita untuk menerangkan bagaimanakah proses memulakan dan memantapkan inovasi. Terima kasih. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan sekali lagi ada Cikgu Yusuf Ahmad dan juga Puan Anis jadi terima kasih kerana Ahmad ke? Bukan Cikgu Ahmad. Terima kasih. Terima kasih atas jemputan kali ini sekali lagi
nampaknya banyak kolaborasi tahun ni kan. Saya pun sebenarnya banyak belajar dengan Cikgu, tengok nama lagi, Cikgu Yusof. Ya, ya begitulah bila kita berkolaborasi begini kan, daripada mungkin Cikgu Yusof ada beberapa idea, saya beberapa idea, dia jadi banyak. Jadi kita mendapat manfaat yang lebih banyak lah ya, dan sebenarnya ini berbalik juga kepada murid-murid kita ya. Baiklah, seperti yang dijanjikan, hari ini saya kongsikan memulakan dan memantapkan inovasi ya. Selalu orang tanya macam mana memulai inovasi, atau kadang Cikgu Hanita, adakah ini dianggap sebagai inovasi, atau Cikgu Hanita macam mana saya mau jadikan benda ni sebagai inovasi. Jadi semua itu saya akan kongsikan dalam perkongsian pada petang ni. Antaranya saya bagi secara umum konsep inovasi itu sendiri, kemudian prinsip inovasi yang membolehkan bahan kita tu dianggap sebagai satu inovasi ya. Kemudian idea inovasi berikutnya, setelah kita ada idea inovasi itu, bagaimana kita mau melaksanakan dan memantapkan inovasi itu. Jadi di sini saya memberi contoh kepada dua ya, iaitu satu inovasi yang produk, yang objek yang kita boleh pegang ya, satu lagi method ya, kaedah. Okey, kemudian yang berikutnya adalah persiapan menyertai pertandingan. Bagi saya, kalau cikgu ada inovasi, lebih baik cikgu menyertai pertandingan ya. Kalau cikgu buat macam teacher sharing ya, perbincangan ya untuk pemantapan, kadang-kadang pandangan yang begitu masih kurang. Kalau kita pergi menyertai pertandingan inovasi, kita akan dinilai lagi cepat kita dapat memantapkan satu-satu produk inovasi itu ya. Kemudian saya kongsikan pengalaman saya daripada zero inovasi ini sampai menjadi seorang innovator, khususnya dalam PDPC inilah, dan khususnya lagi pada mata pelajaran sejarah ya. Baiklah, kita lihat di sini konsep inovasi ya. Kalau menurut Roger E. Miller, inovasi ini merupakan satu idea ya, ataupun satu amalan, ataupun satu objek yang dianggap baru oleh seseorang ataupun oleh sesebuah masyarakat ya. Dan kalau kita lihat ya, menurut Spencer, dia menjelaskan inovasi itu adalah satu yang dianggap baru dan lebih baik daripada yang lama ya. Jadi kalau kita lihat di sini, macam saya ambil contoh ni smartphone yang kita ada hari ini. Dia suatu masa dahulu, okey, kalau kita tengok ke belakang dia macam ni. Saya sempat semua ni bagaimana dari segi bentuk dia, dari segi fungsi. Macam saya ingat dulu kalau mau simpan number pun 10-20 number saja ya, tidak ada touch screen, tidak ada lagu dan sebagainya. Tapi itulah yang kita ada, dan sehingga hari ini saya sudah tidak tahu apa lagi yang terkini di pasaran ya. Saya sendiri pakai Note 20 ya. Itu saja macam sudah cukup. Tapi sebenarnya ada banyak lagi. Kenapa berlaku keadaan yang inovasi atau produk-produk baru ni keluar dengan cepat? Disebabkan permintaan, disebabkan keperluan, dan ada orang yang mengkaji keperluan-keperluan itu ya. Macam kalau kita tengok semasa pandemik ni yang pelitup muka. Dulu kita hanya pakai yang putih itu saja ya, tapi sekarang sudah bermacam-macam dari segi warna, dari segi cara pemakaian dan sebagainya. Kenapa? Sebab ada keperluannya. Okey, kemudian kalau kita tengok sama juga komputer riba atau laptop ya. Dulu ni saya ingat ni masa saya belajar tahun 90-an ya. Mungkin Cikgu Yusof ni tidak sempat lah, masih muda kan. Macam saya ni otai mau 50-an. Okey, jadi sempat yang ni 3 kilo, 4 kilo sekarang kita mau cari 1 kg, 1.2 kg yang nipis, yang ringan kan. Jadi sekarang lagi kalau kita pergi berinovasi dan sebagainya ke mana-mana dalam luar negara, kita mau yang paling ringan lagi ya. So benda ni sangat penting kan. Okay, so itulah dia perubahan-perubahan yang berlaku. Dan dari segi television pun ya, kalau kita tengok dia sudah mengalami satu evolusi yang begitu panjang. Saya sempat lagi yang television yang buka macam slide yang kiri kanan tu kan, kayu kayu. Ya. Masih ada lagi di rumah ya. Tapi ya, kenapa dia jadi flat screen dan sebagainya? Sebab itulah keperluan manusia. Dia mau memperbaiki kehidupan tu. Macam kalau kita lihat kan dalam kehidupan ni, masyarakat dari zaman prasejarah sampai sekarang pun berinovasi. Kalau kita lihat zaman prasejarah tu dari zaman paleolitik contohnya kan, pergi mesolitik, neolitik, berlaku inovasi dari segi peralatan
Basically mereka dikenali sebagai zaman itu berasaskan peralatannya, mana apabila mereka melihat batu tu boleh pecah, dia fikir oh boleh dilicinkan, boleh ditajamkan. So proses dia, manusia itu menghasilkan barangan baru atau objek baru atau produk baru. Kenapa? Untuk memperbaiki kehidupan itu ya. Okey, kemudian kalau kita lihat di sini konsep inovasi yang dikemukakan oleh glossary teknologi pendidikan, dia cakap inovasi itu sebagai idea, konsep atau strategi baru yang mempertingkatkan suatu amalan. Ya, macam contoh ini, ini dekat dengan kita. Okey, gambar ni tiada kaitan dengan siapa-siapa. Okey, saya ambil dari Google saja. Yang mana kalau kita lihat gambar ni, guru tu dia mengajar duduk, duduk, murid dia semua tengok ke kiri, tengok cikgu tu. Okey, kalau kita lihat di sini, murid tu kalau zaman ini kita mengajar begini, bagaimana murid itu boleh mengamalkan pembelajaran abad ke-21, berkolaboratif, berkomunikasi dan sebagainya. Bagaimana dia boleh menjana pemikiran yang kreatif ya, menjana idea ya dan sebagainya ya. Jadi inilah yang perlu kita teliti, yang mana kita perlu hasilkan satu pendekatan atau amalan baru untuk apa? Untuk mempertingkatkan apa? Amalan di bilik darjah. Macam contoh, kalau saya hasilkan produk ini, beginilah hasil dia di bilik darjah. Begitu juga kalau saya hasilkan ini, kad permainan True Match, beginilah hasilnya di bilik darjah, yang ini lengat, beginilah hasilnya di bilik darjah. Dan setiap hasil inovasi itu mempunyai fokus-fokus dia yang tertentu, mempunyai sebab-sebab dia yang tertentu ya, dan mempunyai ciri-ciri yang tertentu, keunikan ataupun originality yang tertentu ya. Seterusnya kalau kita lihat Sufyan Husin, saya suka konsep inilah. Kalau saya mau merujuk menjelaskan tentang inovasi, saya terus suka merujuk kepada Sufyan Husin lah. Tapi kalau kita mau merujuk konsep inovasi itu secara kronologi, saya suka beri seperti yang tadi lah, daripada yang umum kepada yang lebih spesifik macam ni kan. Sufyan Husin ni dia menyatakan inovasi itu satu pembaharuan, satu modifikasi atau mengubah suai ataupun memperbaiki idea atau ciptaan. Dia boleh melibatkan seni budaya juga ya, untuk memenuhi fungsi-fungsi. Okay, fungsi satu, macam sekarang pandemik, face mask tu macam-macam cara dibuat untuk fungsi ya. Cita rasa, maksudnya keinginan manusia mau begitu, begini dan sebagainya untuk memenuhi pasaran. Macam contoh ya, ini yang berkaitan dengan cita rasa. Dulu zaman saya sekolah, kalau orang Sabah, Cikgu Yusof dan cikgu-cikgu di luar sana, ini dia panggil, dia sebut kuih gelang ya, donut. Donut yang dulu ni begini, okay? Tetapi kalau kita lihat sekarang berlaku bermacam-macam inovasi terhadap donut tu sendiri ya. Yang mana kalau kita tengok gambar yang banyak color ni kan, kalau kanak-kanak kita bawa jalan, dia nampak ni, dia tarik tangan kita. Kenapa dia jadi begini? Sebab itulah sebagai satu usaha menarik perhatian, memenuhi cita rasa semasa ya. Begitu juga berlaku lagi donut seperti ini, dibelah, diletakkan berbagai top up ya, seperti coklat, gula-gula dan sebagainya. Jejari donut, kemudian donut mie goreng. Kenapa semua ini wujud? Sebab adanya keinginan ataupun disebabkan adanya cita rasa manusia, dan yang penting juga ada orang mengkaji tentang keperluan itu dan dia hasilkan inovasi tersebut ya. Jadi kalau di dalam pembelajaran dan pemudacaraan, okay, inovasi itu dikaitkan dengan satu pembaharuan yang kreatif. Kreatif ni yang unik, lain daripada yang lain ya. Kenapa seorang guru itu perlu berinovasi? Ya, untuk memastikan objektif pengajarannya tercapai ataupun objektif kurikulum itu tercapai, atau kalau lebih spesifik kurikulum KSSM, kurikulum KSSM sejarah, ataupun kurikulum apa yang kita ajar di bilik darjah itu sendiri ya. Jadi semua ini, okay, inovasi ini selain daripada meningkatkan amalan, okay, meningkatkan sistem pendidikan, dia juga adalah untuk menangani masalah. Jadi bukan inovasi itu hanya menangani masalah saja. Kadang-kadang dia tidak ada masalah pun, tetapi bagaimana seseorang melihat dia perlu ada tambah baik ya. That's why itu yang saya cakap tadi, pentingnya kita menyertai sesuatu pertandingan supaya benda yang sedia ada tu mungkin orang nampak, oh dia cakap boleh tambah baik lagi sedikit, atau dia tambah fungsi dan sebagainya ya.
Okey, di sini suka saya memetik lah ya ucapan mantan Menteri Pendidikan kita iaitu Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin ya dalam satu majlis khas sempena sambutan Hari Guru ya pada tahun 2010. Lama sudah ya, tetapi pada masa itu sudah ditekankan iaitu beliau menekankan guru perlu meneliti amalan dalam bilik darjah tu sesuai dengan ciri atau situasi murid sekarang. Okey, ini 10 years ago dia cakap situasi murid ketika itu. Situasi murid kita sekarang ini sangat berbeza. Kalau saya mengatakan, okey, tahun 2018 murid ni begini. So, saya hasilkan inovasi ini. Tetapi pandemik ini menyebabkan murid 2019, 2020, 2021 ini lagi berbeza. Ya, jadi apa yang kita perlu buat? Ini yang kita tengok kadang-kadang banyak pendekatan-pendekatan baru khususnya dalam PDPR tu yang mana kita sebagai guru pun kadang-kadang terkejar-kejar mau ikut semua pembaruan, perubahan ataupun inovasi-inovasi yang berlaku ya. So apa yang penting ialah beliau menekankan ya kreativiti dan inovasi itu amat dituntut ya kerana generasi yang bakal kita lahirkan tu adalah dinamakan sebagai generasi abad ke-21 okey yang mana mereka ini perlu bersaing dengan situasi yang mencabar ini ya maksudnya dia perlu bersaing dunia ni penuh persaingan maksudnya kalau kita bilang pandai ramai sangat sudah orang pandai sebab kalau sekarang ni kalau kita tengok oh orang yang dapat 5A 7A sudah jadi biasa. Jadi bagaimana mereka mampu bersaing ya bukan saja dari mungkin segi pengetahuan tapi mungkin dari segi kemahiran. Kemahiran pun ada banyak jenis kemahiran lagi kan. Okey. Jadi inilah dia profil murid abad ke-21 tu ya. Adakah pendekatan kita di dalam bilik darjah itu mengambil kira perkara-perkara ini? Adakah kita membawa murid kita ke arah profil ini? Contohnya, adakah pembelajaran di bilik darjah itu membawa kepada murid kita itu berdaya tahan? Okay, dia ada idea, okay, orang tidak bersetuju dengan idea tu, sejauh mana dia boleh mempertahankan. Okay, kemudian kerja sepasukan. Kenapa? Dengan bila ada cabaran macam sekarang negara kita penuh dengan cabaran. Bagaimana kerja sepasukan itu perpaduan dalam kalangan rakyat, dalam kalangan pemimpin sebenarnya begitu penting untuk memastikan apa yang kita hadapi ini dapat kita selesaikan. Bermaklumat, bagaimana kita mau melibatkan murid kita dengan aktiviti yang membolehkan mereka mahir dalam mencari maklumat, mahir dalam menyusun maklumat, mengklasifikasi maklumat, menilai maklumat. Jadi di sini kalau kita jelas yang ini kan, kita jelas yang ini. Maksudnya kita perlu dalam PDPC kita tu, kita perlu atau PDPR kita tu, kita perlu melahirkan murid-murid yang ada profil begini, maka saya rasa guru-guru akan sentiasa mau berinovasi, akan sentiasa mau mengubah suai, menambah baik pendekatan cikgu sama ada di dalam bilik darjah ataupun secara PDPR ini ya. Okey, jadi menurut beliau lagi adalah penting supaya PDP atau PDPR itu tidak lesu, tidak stereotype. Maksudnya kalau macam contoh kan, kalau guru sejarah, biasa orang cakap, oh guru sejarah ni banyak ni salin nota ni, lepas salin ni penuh whiteboard ni padam salin lagi, sambung. Jadi kita tidak maulah dilabelkan sebagai guru yang begitu atau bila guru tu masuk mesti cikgu ni bercerita ajak memanjang begitu Jadi sepatutnya kita punya pendekatan di bilik darjah tu adalah satu pendekatan yang menggembirakan murid, berkesan dan dinanti-nantikan. Memanglah kan cikgu untuk menjadi guru yang sedemikian bukan mudah ya, yang dinanti-nantikan, yang murid cikgu masa cikgu sekarang macam tu, cikgu masuk nanti kan macam tu contohnya kan. Tetapi ya kita mesti berusaha ya. Dan apa yang penting di sini ditekankan ialah inovasi dan kreativiti dalam kalangan guru itu untuk membolehkan pelajar-pelajar ini mampu menghadapi situasi pembelajaran itu khususnya dalam penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah ni bukan setiap kali kita mengajar kita wujudkan persoalan-persoalan. Tidak. Kita boleh wujudkan aktiviti projek seperti ini, mini projek seperti ini. So, bila ada mini projek seperti ini, murid akan menjawab pelbagai persoalan. Apa bahan saya perlukan? Bagaimana saya hasilkan? Okey, bagaimana saya tentukan ukuran dan sebagainya kan? Begitu juga macam kajian kes ya. Murid kita minta dia menghasilkan
penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, semua itu merupakan usaha-usaha penyelesaian masalah yang melibatkan murid itu berfikir ya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi di sinilah pentingnya untuk cikgu melihat secara terperinci supaya cikgu mendapat idea yang baru ya, bagaimana melaksanakan pendekatan inovatif semasa pengajaran dan pemudacaraan itu ya. Okey, saya bagi contoh lah di sini ya, macam contoh kan kalau kita lihat ya dalam perkongsian lepas pun saya ada bagi contoh-contoh ni jugalah, tetapi kali ini saya memberi contoh fokus kepada inovasi. Macam inovasi lengat ni ya, sebenarnya lengat ni satu inovasi yang saya sangat sayang, dan sebenarnya inovasi lengat ini hanya kertas lukisan yang ada lakaran asas, yang ada sketch yang asas. Macam contoh yang saya share ni, okey, dia sebatang sungai ya. Tetapi bagaimana lukisan ini bila murid bekerja sama ya. Asalnya saya buat ni A4, tapi bila saya buat A4, murid buat seorang-seorang, dia akan angkat tangan, cikgu kalau ini apa saya perlu lukis, atau dia tanya kawan, kamu lukis apa bahagian ni. Jadi bila saya tengok proses tu, saya nampak mereka ada keperluan berbincang, maka saya hasilkan menggunakan kertas sebak ya, kertas mancung yang lebih besar ya, seperti yang di gambar tengah ni kan. Jadi di sini bagaimana daripada satu gambar asas ni murid membuat imajinasi. Di sini dia sudah mengaplikasikan pelbagai kemahiran pemikiran sejarah tu. Imajinasi, interpretasi, rasionalisasi. Kenapa manusia mau tinggal di lembah sungai? Kenapa tamadun terbentuk di lembah sungai? Ataupun untuk KSSM ada bab tingkatan 2 ya, yang ni ya. Okey, sesuai juga untuk tajuk yang berkaitan dengan lukisan asas ni. Jadi sebenarnya inovasi ni dia bermula dengan satu lukisan ni sungai, lepas saya terus kepada agraria dan maritim, sampailah hari ini bila saya gabung dengan topik KSSM, saya sudah ada 60 lebih lukisan. Dan inilah yang banyak membawa kejayaan. Kenapa? Satu produk yang sangat simple, sangat mudah dibuat, tetapi memberi impak yang besar kepada pembelajaran murid. Contoh macam ni ya, mereka otomatik akan bekerja sama, otomatik akan menjana minda, otomatik akan membuat mengaplikasi pelbagai kemahiran berfikir. Okey, kemudian dari situ lagi mereka akan membuat penerangan. Mereka boleh menerangkan. Kenapa? Sebab apa yang mereka lukis atau lakar itu adalah idea mereka, apa yang mereka fikir, apa yang mereka bincangkan ya. Jadi di sinilah hasil mereka ini kita boleh interpret apa sebenarnya kefahaman murid. Ya, maksudnya kita boleh menilai lah tahap kefahaman mereka ya. Okey, ini lagi satu contoh yang kad permainan through match tu, macam kalau kita mengajar kan, contohnya kalau KSSM ni bila kita mengajar tentang nasionalisme tu, ada ramai tokoh kan, ramai tokoh nasionalisme Asia, nasionalisme Asia Tenggara, nasionalisme di negara kita. Ada ramai tokoh ya. Jadi macam yang awal sekali saya hasilkan yang ni, through match yang perjuangan pemimpin tempatan bab tingkatan 5 tu kan. Itu 15 muka surat. Jadi adalah mustahil, sukar bagi saya mengajar satu masa PDPC, benda tu mesti selesai. Jadi apa yang saya buat ialah saya cuba menghasilkan kad permainan yang mana murid dia akan baca macam bermain, tapi sebenarnya dia membaca dan dia memadankan maklumat dan proses dia menguasai maklumat seperti ini kan. Dia match kad itu ni berkaitan dengan tokoh-tokoh perjuangan pemimpin tempatan. Kemudian apabila dia sudah match, kita bagi dia manual, dia check. Ini manual dia lah ni ya. Okey. Lepas tu kita teruskan dengan aktiviti bagaimana dalam kumpulan itu murid itu dia akan ambil mungkin 2 orang tokoh, dia akan kuasai, dia membaca, menghafal atau memahami, kemudian mereka akan menerangkan secara bergilir-gilir di dalam kumpulan tersebut ya. Barulah kita teruskan dengan aktiviti kemahiran berfikir ars tinggi, iaitu mengemukakan soalan-soalan respon terbuka. Jadi inovasi ni dia bukan sahaja dapat melibatkan murid tu dari proses awal ya, mengenal tokoh, mendalami tokoh, kemudian menerangkan tentang tokoh, kemudian buat penilaian tentang perjuangan tokoh itu. Jadi begitu yang kita mau lihat produk inovasi itu. Dia sesuatu yang jelas membawa kepada perkembangan satu sesi pembelajaran itu ya. Okey, kemudian yang seterusnya yang ini circle and opine, dia satu method ya untuk mau menggalakkan murid ini bercakap ya. Ada kadang-kadang kita jumpa murid yang
pasif, tapi sebenarnya dia ada idea, cuma mungkin dia kurang berani dari segi memberikan pendapat. Jadi apa yang saya buat, apa yang saya lakukan ialah saya cuba hasilkan pendekatan inilah. Mungkin kalau cikgu ada buku saya tu, cikgu boleh baca dengan lebih detail ya, apa tu sebenarnya circle and refine tu. Ada dimuatkan dalam buku teks sejarah tingkatan 3 juga ya, pendekatan ini ya. Yang mana murid ni, cikgu buat station, saya buat station, setiap station tu ada persoalan-persoalan dan murid akan melawat station tu dan memberikan pendapat. Second round mereka berbincang tentang pendapat tersebut ya. Okay, yang ini show and tell, dia guna flip macam kalender tu. Jadi ini pun saya dapat idea masa ikut satu pertandingan, jadi saya try lah untuk mata pelajaran sejarah. Jadi tapi ini saya tambah lukisan saya sendiri lah ya. Sebelum ni saya print out, lepas tu bila kita mau masuk pertandingan, aspek original tu penting. Cikgu kena jelas ya, kita tidak boleh mengguna sesewenangnya dari Google atau dari mana-mana sumber sewenangnya. Jadi lebih baik kalau kita, macam saya sendiri, saya lukis ya. Jadi nampak original dia tu ya. Inilah jadi dia, proses dia. Macam contoh kalau kita ajari hijrah kan, proses hijrah tu. Kalau di buku teks tu dia abstrak. Tapi bagaimana supaya murid itu nampak cerita itu melalui visual ataupun lukisan atau gambaran yang kita hasilkan. Okay, kemudian disusuli dengan aktiviti menyusun mengikut kronologi, gambar-gambar dan membuat penerangan ya. Okay, jadi apa yang penting, kenapa kita perlu berinovasi dalam pembelajaran dan pemudacaraan? Of course lah ya, ini ya, saya tidak sentuh banyak tentang SKPMG, saya rasa cikgu sudah tahu. Maksudnya kadang-kadang mungkin inovasi kita tu, kita mau menghasilkan satu produk tu, kita mau merancang satu produk tu sesuai dari awal hingga akhir. Okay, mungkin dia satu kaedah, mungkin kaedah kawalan kelas dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin inovasi itu hanya fokus kepada mendorong minda murid. Mungkin juga inovasi itu hanya untuk satu langkah pembelajaran. Tapi kalau macam yang true match tadi itu, dia sepanjang masa digunakan ya. Jadi kenapa kita mau memantapkan amalan SKPMG kita tu, inilah ya, supaya murid menjadi pembelajar aktif. Pembelajar aktif tu apa? Jadi kita tengok di sini, berkomunikasi, berkolaborasi, memberi respon, mengemukakan persoalan. Jadi adakah perkara-perkara itu berlaku? Ya, maksudnya kalau tidak berlaku, maksudnya ada kurang lagi lah amalan SKPMG kita tu. Jadi disitulah kita perlu menilai balik dan seterusnya menghasilkan inovasi atau pendekatan baru dalam PDPC ya. Dan yang paling penting, aspek-aspek seperti ini perlu diambil kira lah. Kalau kita tengok di sini yang saya share ni kan, okay, dari segi potensi murid. Maksudnya inovasi yang kita hasilkan tu sesuai dengan potensi murid. Mungkin kalau contoh macam Cikgu Yusuf tadi kan, dia share inovasi tu kan. Mungkin saya ambil guna inovasi itu untuk murid saya. Tetapi saya perlu ubah suai kerana mungkin potensi murid saya tu berbeza. Ataupun mungkin kalau saya guna untuk kelas yang C atau yang D, mungkin saya perlu ubah lagi dan seterusnya ya. Jadi saya perlu mengambil kira potensi murid itulah ya. Seterusnya bagaimana produk inovasi kita tu ada menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab ini adalah perkara utama yang ditekankan ya dalam plan pembangunan pendidikan ya. Kalau kita lihat dalam 6 aspirasi murid, salah satunya adalah kemahiran berfikir ya. Seterusnya elemen-elemen PK21, pembelajaran abad ke-21 sebenarnya, yang mana semua ini yang akan menyokong kemahiran berfikir ya, dan seterusnya. Begitu juga penekanan aspek elemen merentas kurikulum. Jadi kita sebagai guru sejarah, kita perlu jelas apa itu elemen merentas kurikulum dalam DSKP kurikulum sejarah ya. So matlamat dia inilah, akhirnya kita akan melahirkan satu murid yang memenuhi aspirasi murid itu sendiri ya. Okey, seterusnya saya pergi kepada prinsip inovasi ya. Prinsip inovasi ni, okey, di sini saya share ada 5 prinsip inovasi. Okey, kita lihat mengapa kita perlu menghasilkan inovasi dan
bagaimana kita menghasilkan inovasi itu ya? Yang pertama ialah kita melihat ada peluang atau tidak. Maksudnya peluang itu katalah saya menghadapi isu atau saya menghadapi satu masalah. Okey, saya ada peluang menghasilkan inovasi itu. Atau mungkin murid saya terlalu ramai, saya sukar untuk mentaksir. Saya ada peluang menghasilkan inovasi itu. Kita tidak boleh menghasilkan inovasi, nanti produk sudah ada, tetapi nanti untuk apa tuh inovasi itu? Maksudnya di situ dia tidak ada peluang, ya. Jadi kita kena berbalik peluang itu, ya. Maksudnya isu kah, kepentingan kah, kenapa kita menghasilkan inovasi itu sendiri, ya. Kemudian kalau kita lihat di sana less dengan sumber. Okey, kalau kita mau menghasilkan inovasi itu, adakah sumber kita, adakah bahan kita? Macam contoh kalau saya tadi menghasilkan inovasi itu, saya hanya menggunakan sehelai lukisan dengan mungkin alat tulis. So sumber itu boleh diperolehi, boleh capai. Macam saya bagi contoh lah, saya pernah ikut pertandingan inovasi awam, produk awam. Ada satu inovasi tu, okay, dia cakap bahan-bahan ni kita perlu import. Jadi kalau begitu dia jadi sukar. Apatah lagi kalau kita sebagai guru, ya, yang mengajar di bilik darjani, kita mau mendapatkan sumber itu sukar, jadi dia tidak sesuai juga dianggap sebagai inovasi, ya. Kemudian mestilah mudah, memudahkan. Jangan pula kita hasilkan inovasi tetapi nanti guru yang mau apply pening, macam mana mau apply ni. Lepas tu murid yang mau apply, cikgu lagi susah banding yang sebelum ni. Jadi sepatutnya inovasi itu memudahkan. Dan satu juga saya mau bagi contoh, ya, pernah juga saya ikut inovasi, ada satu produk yang dihasilkan tu iaitu mesin pencuci beras. Kenapa mau hasilkan mesin pencuci beras? Sedangkan kita kalau mau cuci beras sangat mudah. Gitu pengadil tanya. Betul kan? Jadi cikgu kena jelaslah inovasi itu biarlah mudah dan memudahkan. Ya. Okey, yang seterusnya berkesan. Ya, maksudnya bila ada produk itu dia berkesan. Bagaimana kita boleh uji dia berkesan? Mungkin melalui pre and post test, itu satu. Mungkin boleh melalui gambar, mungkin melalui testimoni atau pendapat-pendapat daripada pelanggan itu sendiri, ya. Dan dia perlu bermula dengan kecil-kecilan, ya. Orang yang menghasilkan inovasi, dia tidak mungkin dia mau mengadakan sesuatu terus besar-besaran, ya. Mesti dia mulakan dengan satu yang kecil-kecilan dulu. Macam contoh kan, kalau saya menghasilkan inovasi saya mau cuba dulu mungkin untuk satu kelas, ataupun mungkin saya mau cuba sebahagian murid sahaja dalam kelas itu. Jadi maksudnya kenapa saya mau cuba untuk sebahagian murid dalam kelas itu? Jadi kita akan ada justifikasi. Contoh untuk murid yang gagal teruk, saya mau guna inovasi saya tu untuk 15 orang ini. Yang lain tu dia gagal tetapi tidak teruk. Mungkin dia 38, 39 markah. Tapi saya mau cuba inovasi ini untuk murid yang di bawah 20 markah. Begitu, ya. Jadi kita kena fokus di situ. Kemudian bila inovasi itu berjaya, barulah kita bawa ke peringkat yang seterusnya. Sebab ada juga golongan-golongan lain, mungkin golongan yang 30, golongan yang 35 markah ke atas yang perlu terus diberikan bimbingan untuk memastikan mereka confirm lulus atau confirm mendapat boleh membantu mereka dapat grade yang bagus, ya. Memerlukan pengetahuan, ya. Sebagai guru, apabila kita mau menghasilkan inovasi pembelajaran dan pemudacaran, kita perlu mempunyai pengetahuan yang jelas, bukan sahaja tentang inovasi, tetapi yang paling penting adalah tentang konten kita, tentang kandungan mata pelajaran kita, tentang DSKP dan sebagainya. Sebab bila kita ada pengetahuan ini, satu lagi contoh, satu lagi pengetahuan yang paling penting ialah kemahiran mengajar, ya. Potensi murid kita. Semua ini kalau kita gabungkan, maka kita akan dapat menghasilkan satu inovasi yang berkesan, yang bermakna, ya. Maksudnya dia sesuai dengan konten kita, dia sesuai dengan tahap murid, ya. Kemudian ada peluang, ada sumber, ya. Okey, kemudian bakat. Kalau bagi saya bakat kurang penting, ya. Saya sendiri bermula dengan zero, tidak tahu apa-apa dengan inovasi, tapi bakat boleh kita gilap. Ya, bakat kita boleh gilap, ya. Tapi kalau pengetahuan perlu ada. Cikgu perlu mempunyai pengetahuan yang jelas tentang mata pelajaran cikgu, ya. Okey, mesti fokus. Macam saya cakap tadi kan, fokus
murid tertentu. Itu satu ya, fokus. Yang kedua, fokus maksudnya bersungguh-sungguh mau menjayakan inovasi tersebut dan menunjukkan komitmen. Sebab bila kita menghasilkan inovasi macam Cikgu Yusof tunjuk tadi kan, yang lagu Keranamu Malaysia, dia cakap sudah buat macam ni, sudah buat macam ni. Kita tengok wah banyak kerja dia buat ni kan, ambil gambar, merakam lagi, lepas tu sudah rasa okey, tapi bila ditayangkan masih ada perlu tambah baik. Itu semua komitmen. Cikgu sanggup atau tidak komitmen itu. Itu mungkin baru sebahagian komitmen. Bagaimana pula komitmen dari segi dokumentasi, komitmen dari segi memastikan produk itu disebar luas, komitmen dari segi kewangan, komitmen dari segi memastikan dia mendapat hak cipta dan seumpama dengannya ya. Okey, kemudian satu lagi prinsip dia ialah memerlukan nilai keusahawanan. Maksudnya bagaimana inovasi itu mempunyai potensi disebarluaskan, potensi dijual, diperbanyakkan ya untuk membolehkan ramai orang dapat memiliki bahan inovasi tersebut ya. Okey, saya selesai di sini prinsip inovasi, kemudian saya pergi kepada idea. Ini yang paling penting. Dari mana lahirnya idea inovasi tu ya? Saya jarang nih kongsi ni ya. Tapi bila saya mau lihat tajuk ni, saya mesti beri kronologi dia. Dari mana idea tu? Macam ini maksudnya macam tips lah ni. Jadi siapa yang join petang ni dia beruntung lah sebab saya share bagaimana saya boleh dapat idea tu ya. Okey. Sebelum tu saya jelaskan dulu idea yang boleh golongkan sebagai inovasi ya. Okey, dalam idea ni saya spesifik dulu apa idea yang boleh dianggap sebagai inovasi. Kadang kan macam contoh, ada guru, saya menghasilkan video PDPC. Jadi itu inovasi saya. Inovasi ni kan, ini semangat inovasi. Kadang-kadang saya tidak respon. Kadang saya tengok, saya menilai dari sudut mana inovasi dia. Dari sudut mana inovasi itu? Ya mungkin dia boleh ada inovasi di situ, tapi yang mana? Jadi sebagai guru kita kena jelas tuh inovasi itu yang mana satu ya. Okey, yang pertama dia mempunyai tujuan tertentu ataupun dia mau menyelesaikan masalah, memperbaiki atau memudahkan ya. Okey, tetapi itu belum cukup. Dia mesti merupakan idea baru. Idea baru yang belum ada atau belum diterbitkan. Cikgu tengok balik. Adakah inovasi cikgu tu sedemikian ya. Tapi kalau cikgu sudah ada inovasi, cikgu rasa inovasi, janganlah cikgu cakap mungkin daripada apa yang cikgu Anita cakap saya rasa dia bukan inovasi. Jangan cikgu teruskan saja. Cikgu pergi bertanding, tengok orang nilai cikgu, sebenarnya di situ cikgu akan dapat buat tambah baik ya. Sebab macam saya sendiri kan, tips saya dalam banyak pertandingan yang saya sertai, saya suka mendengar apa yang komen negatif tentang produk tu. Sebab bila dia bagi komen negatif, sebenarnya itulah yang kita tambah baik dan kalau kita tambah baik, produk itu akan menjadi sangat-sangat bagus ya. Okey, proses yang dilakukan secara terancang. Macam tadilah Cikgu Yusof tunjukkannya, mereka sudah buat ni. Dia ada proses dia. Bukan kita asal ambil, okey ini inovasi. Dia jadi, saya tambah yang ni, dia jadi inovasi. Bukan begitu, dia ada proses dia. Dan kita boleh menjelaskan proses itu. Dan proses ini juga ada kaitan dengan pengetahuan dan kemahiran yang saya sebutkan tadi tu ya. Okey, kemudian yang seterusnya mempunyai ciri-ciri khas ya, originality. Ini yang paling penting. Macam contoh kan ini, saya bagi contoh lah yang kad permainan true match ni. Kad permainan ni benda biasa. Walaupun mungkin dalam mata pelajaran sejarah, kad permainan ni dia kurang atau tiada. Tetapi apa sebenarnya originality atau apa sebenarnya keunikan dalam inovasi ni? Sebab kadang-kadang pengadil tu dia tanya, Anita yang mana kamu rasa keunikan dia? Di mana originality dia? Jadi sebab matching card ni benda biasa. Sekolah rendah lagi banyak, tetapi di mana originality kamu di sini? Jadi saya menjelaskan originality dia satu lukisan, sebab dalam buku teks itu dia tidak semua tokoh ada gambar, itu satu. Yang kedua, lukisan-lukisan ini saya tidak Google lah, saya tidak ambil dari mana-mana, saya lukis. Okey. Yang ketiga, warna. Okey, sebab sebenarnya kad ni dia ada 7 set dalam satu box.
ya, yang sesuai digunakan oleh satu kumpulan lah untuk satu warna tu. Dulu saya hasilkan semua putih, tapi bila saya cuba di kelas, bila tercampur satu dia rosak semua. So saya hasilkan satu set satu warna. So itu saya boleh jadikan dia sebagai salah satu originality. Jadi maksudnya cikgu, originality ni kalau kita faham, kita jelas, dia tidak susah. Bila kita dengar kan penjelasan saya, oh itu, kita cakap macam tu kan. Tapi ilmu tu ada, ilmu tu perlu ada. Macam contoh saya bagi tahu petang ni, mungkin cikgu baru tahu, oh begitu, macam tu ya. Okay, inilah dia idea yang boleh digolongkan atau boleh dianggap sebagai satu inovasi ya. Jadi bagaimana saya mendapat idea? Okey, sebagai seorang guru, okey, setiap kali kita mengajar sebenarnya kita membuat refleksi. Okey, refleksi maksudnya apa yang kita telah lalui, pengalaman kita semasa kita mengajar. Contohnya berapa peratus objektif tercapai, berapa peratus murid telah mencapai TP4 contohnya ya. Kalau 50%, yang 50% tu kenapa tidak mencapai TP3 contohnya, atau kenapa tidak mencapai objektif. So cikgu mungkin menjelaskan kelemahan tu atau ada masalah. Kemudian secara tidak langsung bila ada kelemahan atau masalah kita bagi cadangan kan. Jadi cadangan ni mungkin kita bagi cadangan on the spot begitu ya. Tetapi sebenarnya cikgu, kalau saya suka ni bila menulis refleksi, nanti kan ada masa free, saya baca balik refleksi ni. Okey, kemudian saya highlight. Oh, saya akan dapat satu persamaan. Apa sebenarnya isu saya dalam pembelajaran dan pemudacaraan. Jadi sebenarnya inovasi saya banyak berpunca daripada idea yang lahir daripada saya mengkaji semula penulisan refleksi saya ya. Okey. Ini antara contoh-contoh ya. Ini adalah tajuk kajian tindakan, tetapi sebenarnya yang IBES, Circle and Opine, Sifu, Lengat, semua ni kan, Easy, Kebat for History ni semua ini adalah bahan inovasi. Yang mana kajian yang saya hasilkan ini menyokong kepada inovasi itu sendiri. Yang mana dalam kajian tu ada data, yang data itu menunjukkan perubahan ya, penambahbaikan yang berlaku ekoran daripada penggunaan inovasi tersebut ya. Jadi memang ada banyak lah ya. Ini antara beberapa lah saya senaraikan yang mana inovasi itu idea tu daripada penulisan refleksi ya. Kemudian pembacaan dan kajian ya. Kadang-kadang apabila kita mengalami satu masalah tu kan, okey, kita sudah menulis dalam refleksi kita, kemudian kita membuat pembacaan lanjut. Ya. Jadi bila kita membuat pembacaan lanjut, contoh kan macam apabila saya mau murid ini membentang kan, menggunakan PowerPoint membentang, apa yang terjadi saya rasa cikgu-cikgu pun mengalami. Bila kita minta dia membentang 7 minit dia jadi 17 minit, dia boleh jadi 27 minit. Sebab apa, murid ni mungkin dia baca buku, dia type balik and then bila dia present, dia baca balik. Okay, so tiada apa yang sebenarnya dia dapat. Ya, jadi bila saya membuat pembacaan, pembentangan yang bagus, pembentangan yang kreatif, saya jumpa istilah ni, pecah kuca ni. Jadi pecah kuca ni dia merupakan satu pendekatan yang digunakan oleh designer di Jepun. Ya, yang mana di Jepun mereka ada ramai designer, kadang-kadang mereka buat satu persembahan ramai yang mau membentang. Jadi mereka perlu atur dari segi masa, susun dari segi masa, menjaga masa tu supaya mereka ada sasaran tertentu. Satu hari berapa ratus orang boleh membuat pembentangan. Jadi mereka menggunakan teknik pecah kuca ni, slide yang slideshow yang automatik, hanya 20 saat satu slide, hanya 20 slide. Jadi kalau cikgu mau tahu apa dia, cikgu boleh Google lah, baca apa tu pecah kuca ya. Dia masih relevan untuk PDPR juga ya. Okey, kemudian begitu juga Banso ya. Banso ni untuk sains dan maths ya. Tapi bila saya baca, saya tengok contoh-contoh yang diamalkan, wah tu saya terfikir bagaimana kalau saya apply untuk mata pelajaran sejarah. Begitu juga whole brain teaching ya. Bila saya tengok dia lebih kepada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, geografi, tiada sejarah. Tetapi saya mendalami ya, saya baca dan cuba aplikasi untuk mata pelajaran saya dan akhirnya
saya menghasilkan satu inovasi yang membolehkan murid dan guru menguasai konsep hijrah tu dengan tepat, yang 4 tu ya. Saya pernah uji sebenarnya ya. Biasanya murid boleh jawab 1 hingga 2 konsep, tapi tidak cukup sampai 4 konsep. Begitu juga guru. Kadang kalau mengajar mau belek buku dulu. Baru dia boleh jelaskan apa tu konsep hijrah ya. Okey, kemudian penyertaan dalam pertandingan inovasi juga banyak memberikan saya idea. Okey, contohnya macam tadi itulah yang history, flip and board writing ya. Flip tu kan. Sebenarnya yang flip tu, dia guna flip tu di belakang dia ada maklumat. Jadi murid kita akan pilih secara rawak, bukan murid yang pandai saja kita pilih kita perlu cabar ya diri kita, bersedia memberi peluang keywords yang ada di belakang tu, okey, dia boleh guna untuk sebagai panduan dia membuat penerangan tentang gambar yang terdapat di depan produk tersebut ya. Jadi itu juga originality dia, keywords, gambar ya. Okey, kemudian seterusnya apabila kita buat teacher sharing pun boleh dapat hadiah idea ya. Macam contoh ada satu pendekatan saya tu GM plus L2 garis masa giant, garis masa ni ya. Okey. Yang mana saya tengok cikgu tu mengajar kan, dia share, dia gunakan card ya. Dia menunjukkan kronologi tu. Dia menggunakan card. Satu-satu dia terangkan, dia lekat. Tapi saya tidak nampak murid terlibat. Guru yang melekat, murid menengok, melihat. Jadi pendekatan tu bagus, produk. Tetapi pelaksanaan itu tidak bagus. Saya rasa lah begitu. Jadi kita tambah baik maka terhasillah yang aplikasi GM plus L2 tu ya. Jadi ini melalui teacher sharing atau perkongsian profesional guru. Okey, penyertaan dalam seminar. Macam contoh yang True Match tadi tu, saya dapat idea tu apabila saya menyertai seminar ya. Masa tu saya tengok seorang guru kemahiran hidup ya. Dia sedang present ya tentang dia punya produk tu. Dia cakap apa yang dalam kemahiran hidup tu dia bagi bahan, contohnya peralatan, okey, gambar peralatan, kemudian kad seterusnya nama alat, kemudian yang ketiga contohnya fungsi alat. Jadi semua kad tu bercampur bagaimana nanti murid dia akan match kad itu. Jadi saya dapat idea dari situ sebenarnya ya. Okey, isu semasa. Macam sekarang kita ada banyak isu umum yang membawa kepada isu yang lebih spesifik. Contoh isu COVID umum, tapi sebagai guru yang mengajar mata pelajaran sejarah, kita ada isu-isu yang lebih spesifik. Jadi apa yang kita perlu buat untuk menangani isu-isu semasa tu? Macam contoh kalau saya mengajar katalah kelas yang bagus 5 sains. Kalau saya bagi dia soalan Google Form, menonton video, menjawab soalan Google Form, menjawab soalan esei, saya tidak tahu sebenarnya pencapaian mereka yang sebenarnya ya. Jadi apa yang saya mau cabar mereka, yang mana kalau saya lihat trend sekarang guru menghasilkan video contohnya kan. Macam kalau kita hasilkan video, kita cari bahan, susun maklumat, ya, menerangkan. Jadi saya mau murid yang begitu. Jadi saya libatkan murid dengan satu intervensi, iaitu muridku YouTuber. Ini pun macam method juga kan. Bagaimana bila mereka dilibatkan menghasilkan video itu, penguasaan konten itu lebih baik. Itu satu. Yang kedua, kemahiran menghasilkan video. Kemahiran menghasilkan video ni dia banyak. Saya ni tidak pandai sangat. Paling saya guna slideshow gitu. Tapi budak dia lagi banyak apps dia boleh guna. Tetapi ada benda-benda yang kita perlu ajar. Contohnya aspek copyright dan sebagainya. Ya. Okey, aspek konten juga. Sejarah ni kita berhati-hati. Silap konten dia boleh jadi isu yang besar ya. Tapi kalau ada isu saya tengok, saya terus mau mengaku kalah. Jangan besar-besarkan hal itu. Maksudnya, okey, saya silap. Terus tapi kalau kita mencabar dan sebagainya, kalau benda tu memang salah, dia nanti jadi isu yang lebih besar ya. Okey, kemudian ada satu lagi produk kami ya, itu bersama iPro Sifu, bersama tim Cikgu Samsudin, iaitu buku iPro tu kan. Kalau cikgu perasan dalam buku iPro tu, semua inovasi-inovasi saya tadi tu ada di situ tu. Cikgu tinggal download,
dan cikgu print dia, cikgu boleh guna. Termasuk yang true match tadi. Jadi kenapa kita mau hasilkan buku kerja yang sedemikian? Sebab kita mendapati guru-guru ada yang cakap, oh saya mau inovasi ni ya Cikgu Hanita, tapi saya kurang masa dari segi mau menguruskan penjualan dan sebagainya. Jadi saya mau dia terus dikongsi di dalam buku tersebut ya. Okey, pencerapan juga. Kalau cikgu terlibat sebagai pencerap di sekolah, bila kita mencerap orang ni kita akan nampak ya pendekatan-pendekatan tu yang diguna oleh cikgu ABM, BBM, BBB yang diguna tu. Kemudian kadang kita dapat idea macam mana yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya kita boleh dapat juga menghasilkan inovasi. Begitu juga dengan hasil kerja murid dan juga analisis item. Maksudnya di sini apa isu dia lah. Apa isu dia? Maksudnya kita mau menambah baik hasil kerja murid atau membaiki kualiti pencapaian murid. Jadi mungkin di sinilah kita akan berfikir apa intervensi saya, macam yang cut formula kebat yang saya hasilkan, mungkin juga macam cikgu Yusof yang lagu tu kan Keranamu Malaysia, at least ada wording di lagu-lagu tu yang dia boleh guna untuk menjawab soalan-soalan tertentu khusus bagi murid yang mungkin lemah ya. Okey, itu adalah idea ya. Mungkin nanti Cikgu Yusof pun boleh share dari mana dia dapat idea. Kalau saya tadi itu antara punca-punca yang saya boleh katakan saya boleh dapat idea lah. Tapi yang paling penting sebenarnya yang membolehkan saya dapat idea tu refleksi. Jadi cikgu-cikgu tulislah refleksi itu dengan jujur, tulislah refleksi itu dengan betul yang ada 4 perkara itu. Jadi bila ada semua tu kan, cuba cikgu cek nanti balik refleksi cikgu. Pasti cikgu akan ada meluah tu. Apa masalah cikgu semasa cikgu mengajar. Jadi di situlah cikgu kumpul luahan-luahan cikgu tu, cikgu fikir, merenung ya. Apa yang saya perlu buat. Jadi mungkin kalau tiada idea mungkin boleh bawa rakan berbincang buat PLC dan sebagainya, mungkin akan ada pendekatan baru. Kalau tiada mungkin cikgu mau menggunakan inovasi dari saya kah, dari Cikgu Yusof atau dari mana-mana kah, Cikgu Noraini contohnya kan. Okey, tapi mungkin sahaja inovasi yang ada daripada kami itu perlu lagi cikgu ubah suai. Kenapa? Dia mesti mengikut keperluan murid cikgu sendiri ya. So, saya teruskan dengan pemantapan inovasi ya. Pemantapan inovasi ni saya bagi contoh di sini produk dan kaedah ya. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan yang saya boleh jawab Cikgu Yusof? Setakat ini tak ada lagi. Saya tengok. Kalau tiada fahamlah tu kan. Okey, jadi saya teruskan ya. Jadi inovasi yang saya akan pemantapan inovasi di sini saya bagi 2 contoh. Ini pun sebenarnya jarang saya mau kongsi ni. Sebenarnya saya jarang juga mau kongsi tips-tips inovasi ni ya. Saya suka berkongsi bahan-bahan inovasi. Tips-tips ni jarang. Jadi untunglah siapa yang join petang ni saya share banyak tips ya. Okey, kita pergi kepada produk. Okey, ini salah satu contoh inovasi produk objek yang boleh dipegang, boleh dilihat dan sebagainya kan. Okey, iaitu kad permainan true match. Ini dia punya kotak lah. Ya, maksudnya bila kita mau bawa bertanding, maksudnya benda tu boleh komersial lah. So kita bawa lah yang lengkap, ada kotak, okey. Kemudian ada manual dia. So inilah kandungan kotak itu, kad permainan. Ada 7 set. Jadi 7 set ni dia sesuai digunakan oleh maksudnya 7 kumpulan lah. Mungkin satu kelas tu satu kumpulan 5 orang kah, 3 orang kah begitu ya. Jadi kalau dia lebih ramai macam 40-50 orang satu kelas, mungkin cikgu perlu tambah kad inilah, guna satu box lagi lah begitu ya. Okey, jadi sebenarnya set permainan true match ni ini kalau yang contoh yang ini ialah berkaitan dengan perjuangan tokoh pemimpin tempatan. Okey, ni dia 7 set kecil, okey, yang saya katakan ni sesuai digunakan secara individu, berpasangan atau berkumpulan. Ada murid dia tidak mau buat secara berpasangan atau berkumpulan sebab dia suka cabar diri dia. Macam dia cakap dengan saya, cikgu saya mau main sendiri sebab saya mau cabar diri saya. Baguslah kita bagi dia lah ya. Jadi beza-beza. Maksudnya
kandungan kad ni semua sama ni. Semua tokoh sama ada sini. Kalau 10 tokoh, setiap kad ni ada 10 tokoh. Jadi bila dia tercampur, okey, kita boleh asingkan dia ya. So kadang-kadang murid dia main-main dia pulangkan dengan kita ni kan. Dia tidak susun bagus-bagus. Jadi kalau tercampur, kalau satu warna dia jadi rosak lah, susah kita untuk asingkan. Jadi dengan cara ni selamat. Berbeza warna kita terus boleh asingkan kan. Okey, ini dia setiap set tu, maksudnya satu set dia ada 10 tokoh. Ini contoh kandungan satu tokoh. Ya, gambar, nama, okey, sebab dia berjuang dan juga perkembangan peristiwa tu. Jadi terus murid nampak. Okey, kalau kita mau murid tu minta dia nilai, jelaskan sebab saja. Mungkin dari segi ekonomi, dari segi sosial, dia akan tengok bahagian sebab saja. Terus dia boleh nampak ya. Kemudian kalau dia pun tengok kesudahan cerita, mungkin dia tengok peristiwa saja. Dia mungkin boleh klasifikasi 3 orang tokoh macam pengakhiran dia begini. 2 orang tokoh mungkin pengakhiran dia begini. Macam itulah. Maksudnya dia terus nampak ya, dia terus boleh analisis ya. Okey, dari segi prinsip tadi saya cakap, okey, bila kita menghasilkan inovasi ni, kita mesti mempunyai tujuan yang jelas. Jadi ini adalah tujuan saya, murid keliru ya. Murid keliru, tujuan dan peluang lah, murid keliru ya. Sebab kenapa keliru? Ada ramai tokoh. Sekejap ajar Abdul Said, sekejap Datuk Bahaman, Tok Janggut ni. Oh sebab dia begini. Pening lah cikgu, macam lebih kurang sama. Jadi kita bagi, bila dia pening macam tu, kita bagi dia belajar sambil bermain ya. Okey. Kemudian apa yang berlaku ialah kita ambillah data ya, pre-post dia, ujian pra dia 7.68, 19 orang gagal ya. Daripada 40 lebih orang murid, 19 orang gagal ya. Jadi ada peluang lah ni ya, kita ada peluang ya, untuk menambah baik. Peluang dia sebelum ni saya mengajar topik ni, saya buat persembahan PowerPoint sebab terlalu banyak, 15 muka surat, contohlah 15 muka surat kan, memang 15 muka surat ya. Jadi saya mau silibus tu cepat habis, mengikut perancangan, maka saya buat persembahan PowerPoint. Jadi bila saya buat persembahan PowerPoint, penerangan menggunakan PowerPoint, murid jadi pendengar. Yang banyak bercakap adalah guru. Saya soal jawab pun sehalah. Okey, jadi saya ada peluang lah ya. Ini dia saya cakap 15 muka surat. Ni yang lama. Sama juga di form 3 KSSM form 3 pun yang ni juga topik dia kan. Jadi kad ni dia masih relevan, boleh guna untuk topik KSSM form 3 tu kan. Okey. So mesti ada pengetahuan saya cakap. Mesti ada fokus, mesti ada bakat, komitmen ya. Maksudnya di sini kita jelas ya, bila kita nampak isu tu kita tahu apa yang kita mau buat. Kita nampak masalah murid tu. So kita fikir apa objektif kita. Ya. Ini semua bergantung kepada pengetahuan kita tentang konten kita sendiri ya. Konten ni maksudnya di SKP kita, buku teks kita ya. Berkaitan mata pelajaran sejarah itulah ya. Kemudian fokus cikgu siapa sasaran cikgu. Macam contoh saya melibatkan seramai 47 orang murid ya, yang agak sederhana dari segi pencapaian akademik. Sudahlah sederhana, sejarah tu berat lagi bagi mereka ya, dan tajuk itu pula berat lagi, 10 tokoh, 15 muka surat. Jadi ada peluang lah di situ. Okey. Jadi ini komitmen, mesti ada perancangan, mesti ada tindakan dia. Apa yang cikgu buat dari awal, cikgu sudah membuat refleksi ya. Apa masalah cikgu? Apa masalah, bukan masalah cikgu saja, apa masalah pembelajaran murid? Kenapa murid sukar menguasai? Kenapa murid keliru? Kenapa murid rasa macam terbeban mau menguasai, memahami topik ini? Jadi cikgu ada persoalan-persoalan itu ya. Kemudian daripada persoalan-persoalan itu, cikgu sudah membuat pembacaan. Itu komitmen semua tu, masa. Cikgu membuat pembacaan, rujukan, cikgu merangka, menghasilkan kad permainan. Mungkin pada awalnya cikgu kumpul maklumat berdasarkan buku teks. Gambar-gambar mungkin cikgu Google. Saya pun pada awalnya Google juga dulu ya. Kemudian membuat persiapan untuk mengajar. So saya buat RPH yang sesuai dengan ABM ini.
yang true match nih yang dihasilkan. Di sini kita menganggar lagi. Ini berkaitan dengan kemahiran pedagogi lagi. Kita menganggar kalau murid match cut ini berapa minit. Sebelum itu dari segi set induksi dia apa saya mau buat. Masa dia match tu berapa minit. Untuk seterusnya tu dia mau explain dalam kumpulan tu berapa minit. Di sini semua terangkum lah ya kemahiran cikgu tu. Jadi kalau kita sudah mengajar lama, kita tahu potensi murid, kita tahu masalah-masalah yang mungkin timbul daripada langkah 1, langkah 2 dan sebagainya, maka ini semua akan lebih jelas ya untuk kita merancang ya. Okey, kemudian pelaksanaan. Jadi semasa pelaksanaan tu bagaimana ada orang yang membuat pemerhatian atau cikgu sendiri membuat pemerhatian, cikgu menyediakan kertas ujian pasca dan sebagainya. Jadi komitmen tu ada. Jadi kalau cikgu rasa berat kan, cikgu mau hasilkan inovasi secara berpasukan, boleh, tidak masalah. Tapi kalau saya lebih suka sendiri. Sebab saya boleh kontrol semua benda. Saya boleh buat bila-bila masa yang saya suka ya. Tetapi saya akan bawa kawan juga bersama ya. Tapi dari segi asas dia tu saya sendiri, tapi lepas tu saya bawa kawan untuk komen dan sebagainya dan penambahbaikan ya. Okey, kemudian bila cikgu sudah apply dalam kelas, okey, mungkin pertama kali cikgu apply inovasi itu atau method itu, maka ada data di situ. Mungkin juga data itu menyokong bagus inovasi itu, mungkin juga tidak masalah cikgu, laporkan saja, simpan saja maklumat tu sama ada dia berjaya atau tidak. Macam kalau kita buat kajian kan, kajian tindakan, ramai orang cakap alah tidak berjaya. Kalau tidak berjaya tidak apa ya, itu namanya kajian tindakan tu satu kajian yang berterusan, ada sekel-sekel yang seterusnya ya. Okey, barulah cikgu hasilkan dapatan, pelaporan dan penambahbaikan. Ini dari segi pengetahuan, fokus, bakat dan komitmen ya. Okey, mudah dihasilkan, boleh dihasilkan, ada sumber. Macam contoh kan kalau yang kat permainan true match ni, dia hanya maklumat berdasarkan buku teks, asalnya gambar daripada Google. Okey, tapi lepas tu saya lukislah. Jadi cikgu susun maklumat itu, okey, kemudian cari gambar yang sesuai, okey, print out ya, potong, laminate. Begitu sajalah. Jadilah sudah produk tu. Tapi ini belum boleh bawa bertanding. Kalau belum menarik lagi. Kan? Hasil ni belum menarik lagi. Jadi bagaimana cikgu nanti melihat benda ni, maksudnya sudah ada satu bahan inovasi tapi cikgu mau polish lagi. Begitu ya. So ini mudah dilaksanakan, boleh laksana. Tengok, murid tu mudah faham, mudah dia mau apply, tidak memberi sebarang bahaya kepada murid semasa dia menggunakan produk inovasi itu dan dia berkesan. Inilah contoh-contoh dia macam yang saya jelaskan tadi. Dia buat match cut sambil dia baca, memahami, kemudian dia explain, kemudiannya mereka pergi kepada aktiviti menjawab soalan respon terbuka. Mungkin mengapa akhirnya perjuangan tu gagal, okey, usaha-usaha mengekalkan kedaulatan atau usaha-usaha mengenang jasa pejuang, itu antara soalan-soalan respon terbuka yang boleh di apply untuk tajuk yang inilah ya. Okey, jadi mudah dihasilkan, mudah dilaksanakan. So bila dia mudah dilaksanakan, sudah tentu kita senang mendapat dia punya result ya, dia punya keputusan pre and post, maklum balas murid dan sebagainya. Maksudnya semua benda ni dalam kawalan kita ya. Maksudnya itulah inovasi ni. Ada yang cakap susahlah, saya tidak boleh, murid saya begini. Sebenarnya tidak cikgu, sebenarnya inovasi ni benda yang kita hasilkan khusus untuk murid kita. Kalau cikgu pergi bertanding, ada orang pertikaikan inovasi cikgu, okey, alah ini tak boleh guna ni, kalau murid ni macam ni tidak boleh. Tidak apa cikgu, kita hormat saja pendapat dia ya, mungkin pengalaman dia setakat itu. Tapi kalau bagi saya, tidak mungkin murid saya yang kelas A sama dengan kelas C sama E. Mungkin perlu ada pengubahsuaian sedikit. Itu murid saya di sekolah saya. Bagaimana pula kalau murid yang mungkin di bandar besar, yang bandar yang mungkin sekolah elit dan sebagainya, mungkin lagi berbeza. Jadi kita menerima perbezaan-perbezaan itu ya. Macam saya pernah juga ya berdepan dengan orang begitu. Cikgu Anita,
Contoh dia cakap, saya tidak boleh guna lah inovasi cikgu, tidak boleh pakai lah inovasi cikgu. Dulu saya boleh tersinggung dengan kata-kata itu, tapi sekarang saya biasa saja. Mungkin dia belum memahami konsep inovasi itu yang sebenarnya ya. Okey, kemudian mudah dilaksanakan, mudah dihasilkan prinsip inovasi itu, maknanya kita boleh apply untuk tajuk-tajuk yang lain. So yang ini saya sudah ada set card dia. Asalnya saya buat sendiri, saya print, kemudian saya hantar ke kedai untuk print lebih banyak lah ya, yang mana saya guna untuk diri saya dan kawan-kawan di sekolah saya lah ya. Jadi ini yang tingkatan 1, kalau saya tidak silap, yang ilmuwan Islam. Kan dia ada ramai ilmuwan, ada dia punya latar belakang, ada dia punya sumbangan dan sebagainya kan. Okey, kemudian yang ini nasionalisme di Asia Tenggara ya. Okey, bab tingkatan 4. Sebenarnya ada banyak lagi boleh, cuma masa ya. Sama kalau cikgu hanya untuk menghasilkan dia sebagai satu bahan PDPC bukan untuk inovasi, boleh cikgu, tapi kalau boleh banyak dihasilkan. Tapi kalau untuk inovasi itulah kita kena tunjuk originality dia tu. Jadi kalau cara saya lukis. Lepas tu proses dia mau berurusan dengan micro, walaupun tidak sukar mana tapi memerlukan masa. So inilah dia diaplikasikan, okey. Dia membolehkan murid tu belajar topik tu dengan mengaplikasikan elemen-elemen pembelajaran abad ke-21 tu. Ya, macam contoh kita mau murid bekerja sama. Ini bekerja sama. Murid berkomunikasi, wujud komunikasi. Menjana kemahiran berfikir. Ya, ada kemahiran berfikir. Tapi kemahiran berfikir tu mesti dari cikgu juga. Macam mana mau laksanakan berdasarkan ABM ni. Kalau kita bagi je damage saya, tidak juga ada kemahiran berfikir. Jadi bagaimana cikgu menyediakan persoalan-persoalan tu yang menggalakkan murid ini berfikir ya. Okey, boleh dijadikan sebagai aktiviti co-curriculum. Maksudnya dia guna card ni, okey, kemudian mungkin kita minta murid daripada satu tokoh yang mereka pilih daripada topik ni, dia buat macam contoh kalau saya hasilkan kesudahan baru, dia lukis. Jadi dia lebih panjang, so masa kurikulum kan lebih panjang. Jadi kita tambahlah, kita ubah suai dari segi aktiviti tu ya. Okey, di ini inovasi ni, ini yang saya cakap tadi tu, saya muatkan dalam dalam buku iPro ni ya. Ni kalau cikgu tengok dalam buku iPro ni ada ni ya, kami muatkan. Okey, macam nasionalisme yang ini ilmuwan Islam ni ya. Okey, kemudian maksudnya di sini bila kita muatkan ni, dia boleh sebar luas. Ini nilai keusahawanan dari segi prinsip inovasi. Yang ini kita sebar luaskan, maksudnya dari banyak-banyak inovasi tu saya jadikan dia modul co-curriculum. Tapi mesti ada ubah suai lah ya. Maksudnya bolehlah berpotensi, banyak peluang inovasi tu untuk dikembangkan lah ya, bukan saja dalam bilik darjah tapi untuk aktiviti di luar bilik darjah, maksudnya khususnya co-curriculum ya. Okey, yang ni macam tadi Cikgu Yusof tunjukkan buku tu. Jadi banyak inovasi saya sana saya muatkan dalam buku tu lah ya. Saya harap Cikgu Yusof sudah tengok-tengok lah ya apa yang saya tulis. Sudah. Ya, jadi sebenarnya kakak sedang berusaha lagi ni, top up lagi, okey, dalam buku yang baru ya. Okey, yang ni hak cipta lah, maksudnya mantapnya satu inovasi tu kalau dia ada hak cipta. Kalau kita pergi bertanding pun kadang markah tu dapat daripada hak cipta. Dan sangat penting cikgu, kalau cikgu ada inovasi jangan dulu share. Sebab ramai orang akan cepat ambil tu. Maksudnya copycat. Jadi cikgu try dulu buat hak cipta. Jadi kalau cikgu sudah ada hak cipta tu, sudah ada tarikh dia tu, bila ada benda yang sama, cikgu boleh pertahankan lah. Tapi sebenarnya dalam dunia pendidikan, benda-benda ni tidak sangat cikgu. Saya sendiri tidak kisah orang guna inovasi saya. Tapi dalam masa pertandingan, okey, hak cipta ni tak perlu tunjuk sebab ada markah dia di situ. Ni tips lagi ni kalau mau ikut pertandingan inovasi kan. Hak cipta tu sangat penting. Inovasi di mana-mana sekalipun, terutama di luar negara dia akan mau ni hak cipta.
So ini saya kongsikan lah, maksudnya ada peluang untuk kita sebar luaskan, kongsikan ya. Okey, inovasi tersebut. Okey, itu inovasi yang produk ya, yang objek, yang bahan yang kita boleh nampak, kita boleh pegang. Selain itu, saya yakin guru-guru pun ada ramai yang mempunyai inovasi dari segi method ya, dari segi kaedah ya, macam Cikgu Yusof selalu share yang kinestetik. Itu pun boleh jadi method. Tapi kalau cikgu ada dia punya lukisan macam design yang pergerakan badan tu, dia boleh jadi produk. Jadi terpulang lah. Tapi apapun saya mau tunjukkan pada cikgu, salah satu inovasi saya yang method itu ialah lahir daripada refleksi RPH, iaitu sentiasa ingatkan fakta untukmu. Okey, yang mana saya jadikan dia nama dia sebagai SIFU ya, SIFU ya. Sentiasa ingatkan fakta untukmu, iaitu melibatkan 100% murid. Macam tadi awal-awal kan sebelum on air orang cakap. Saya dengan Cikgu Yusof dengan Puan Anis berbincang-bincang. Isu kalau sekolah yang murid ramai, sekolah luar bandar sikit, mungkin banyak isu, so guru boleh banyak hasilkan inovasi. Tetapi kadang-kadang murid yang sangat pandai juga memberi cabaran kepada kita yang memerlukan kita menghasilkan inovasi. Okay. Contoh kalau macam ni, kelas yang pandai. Jadi bila kita bagi aktiviti pembentangan, dia cakap, cikgu, kalau bentang kami yang tengok ni kurang happy, dia cakap. Sebab macam kami tidak study tu cikgu, kami dengar saja. So dia mau dalam satu set pembelajaran tu yang cikgu rancang semua terlibat. Jadi saya fikir apa dia. Jadi saya guna ni, ada orang cakap ini macam mentor-mentee, ada macam guru kecil, guru muda. Tidak, saya boleh buktikan dia ada originality berbanding itu. Ya, jadi apa yang berlaku ialah saya cuba hasilkan, inilah konsep SIFU ni, saya kaitkan dengan macam inilah ya, I teach, I master, okay, dengan apa, ini contoh kan, kalau murid ni membentang, yang depan ni, yang lain ni tengok je, mungkin dia tidak baca, kan? Tapi bagaimana aktiviti SIFU ni nanti, semua akan membaca, semua akan memahami, semua akan menerangkan. Tapi mesti ada cara dia, itu yang dinamakan method kan. Okey, mempunyai tujuan yang jelas kan, yang saya cakap tadi, 100% murid belajar dan mengajar. Ya, okey. Murid yang pandai, okey, 32 orang. Okey, yang ini saya kaitkan dia dengan pendapat Silberman, yang mana beliau mengubah suai, modifikasi pendapat Konfusius. Dia kata, apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya dengar, lihat, saya ingat sedikit. Dia dengar, dia tengok berita kan, dia ingat sedikit. Dia tengok video, dia ingat sedikit. Menonton video sebenarnya masih aras rendah tu, kalau kita tengok dari segi piramid pembelajaran ya. Sebab dia hanya dengar, tengok, itu dia boleh ingat 20%. Okay? Kemudian apa yang saya dengar, lihat dan tanya, dia bercakap atau bincang, saya mulai faham. Kan dia bincang, dia tanya. Itu yang tadi kalau kita menggalakkan pembelajaran berkumpulan ya, ada perbincangan. Murid itu mulai faham ya. Apa yang saya dengar, lihat, bincang, saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Tapi apa yang saya ajar, maksudnya dia explain, saya akan kuasai. Mungkin ayat ni very simple, tapi sebenarnya cikgu, murid ni untuk dia menerangkan atau untuk kita menerangkan, atau macam saya hari ni mau share dengan cikgu, sebelum saya menerangkan saya perlu ada persiapan. Ya, persiapan itu mungkin cikgu lah buat slide apa. Tapi pengalaman sebelum tu lagi. Ya, yang kita lalui beberapa tahun semua tu kita kumpul di sini. Begitu juga murid. Bila kita cakap, okey, kamu mengajar, okey, ajar kawan kamu explain tentang topik A. Okey, bila dia cakap, saya mau menerangkan, dari segi psikologi dia sudah rasa ada bertanggungjawab. Saya mesti baca betul-betul, saya mesti faham dengan betul supaya saya boleh explain kepada kawan saya dan dia boleh faham. That's why istilah yang belakang ni, ayat yang terakhir tu, apa yang saya ajar, saya akan kuasai ya. Okay, in teaching others, we teach ourselves. Maksudnya bila kita mengajar, kita lagi menguasai. Begitu ya. Okay, kemudian yang seterusnya, ini yang saya katakan tadi, piramid pembelajaran tu. Kalau murid ni, macam kalau sekarang saya mengajar
mengajar, saya bercakap nih banyak. 5% je budak dengar tu. Macam banyak kita mau sampaikan kan, mau kasih habis silibus, 5% je dia boleh faham. Tapi kita suruh dia balik, baca lagi ya. Okey, dia boleh ingat lagi. Bertambahlah ingatan dia, mungkin 10%. Okey, cikgu kirim video lagi. Tengok video ni, dia tengok 20% dia boleh ingat. Tetapi kalau kita lihat di sini, murid itu, okey, apabila dia mengajar orang lain. So sebelum dia mengajar orang lain tu, ada proses dia tu. Ya, dia membaca, dia memahami, dia berlatih, ya. Sehingga dia boleh menerangkan kepada orang lain. Itu satu. Kemudian dari segi keyakinan dia, mungkin kalau kita buat aktiviti ni pertama kali, pengalaman saya, murid takut-takut tu tidak biasa dengan aktiviti menerangkan. Tapi bila dia sudah buat 2 kali, 3 kali, dia lebih berani, ya. Ya, Cikgu Yusof. Tak, dia inilah. pelajar mula-mula tu pelajar akan jadi malu, segan kan. Dia Iya, belum iya. belum bina lagi keyakinan. Sama juga pelajar saya yang Iya. awal-awal tu yang dia sangat pasif, sangat pasif kan. Iya. Terutamanya contoh saya panggil ke depan kan. So dia sangat pasif, sangat malu. Kita nak keluarkan idea pun tak ada. Tetapi bila kita buat 2-3 kali, so pelajar tu dah dapat bina keyakinan dia kan. Lama-lama dia yang paling banyak cakap dalam kelas. Iya. Betul cikgu. Dan kadang kalau kita terima murid, katalah kita ajar menengah atas, murid baru naik ke form 4, dia jumpa kawan baru, masih environment baru pun juga mempengaruhi. Jadi perlu kita buat aktiviti seperti ini supaya dia mix, dia bergaul. Jadi dia akan lebih selesa dan seterusnya. So inilah dia punya metod ini sajalah yang simple saya bagi. Kalau cikgu ada buku saya tu, cikgu boleh baca atau cikgu tengok saya punya my link pun saya ada share juga benda ni. Okey, yang mana kita bagikan murid tu kepada tajuk-tajuk yang berbeza. Contoh kalau ada 5 kumpulan, 5 subtajuk. Bagi tajuk tu ikut kumpulan. Tetapi murid dalam kumpulan tu bukan hanya satu orang yang menguasai. Semua orang menguasai tajuk yang sama sebab mereka akan keluar untuk explain kepada orang lain. Ya. Jadi pada akhirnya semua kumpulan ini dia akan menguasai topik tu, dia akan menerangkan. Ya. Dan pada akhirnya 5 subtopik, contohnya 5 subtopik boleh selesai dalam satu masa PDPC, ya. Macam contoh ini, gambar ni kan, kalau cikgu tengok gambar ni, meja yang kosong ni, katalah murid yang meja kosong ni dia menguasai topik A. Semua murid yang ada 6 orang tu masing-masing baca, menguasai. Kemudian mereka pergi ke kumpulan-kumpulan, satu orang satu, berpecah, pergi ke kumpulan, dia explain. Jadi mau pergi explain dengan orang ni yang berkumpulan ni perlu keyakinan juga. Kadang macam ada yang pemalu, mungkin cikgu boleh kasih dia berdua. Jadi ada yang boleh membantulah macam ni. Lepas tu bila kumpulan ni yang berdiri ni membuat penerangan ni sudah selesai, dia akan balik ke kumpulan ni. So kumpulan berikutnya mungkin dia kuasai tajuk B. Dia akan pergi ke semua kumpulan, berpecah, membuat penerangan. Dan pada akhirnya semua kumpulan itu, semua murid itu akan menerangkan dan mendengar. Jadi saya kan Cikgu Yusof masa DG48 saya guna ni semasa dipantau SIFU, ya. Masa 48 tu saya dipantau 2 kelas CBT SIFU ini sendiri, ya. Okey. Kemudian ini kalau yang tadi berkumpulan, ini yang berpasangan. Mungkin cikgu ada masa 35 minit atau 40 minit, hanya sempat mungkin subtopik. Contoh kalau saya mengajar ini reaksi terhadap Malayan Union. Contoh reaksi menerima, reaksi menolak. Orang yang berdiri menerang reaksi menolak. Orang yang duduk nanti dia akan berganti, dia menerang reaksi menerima. So dia bertukar. Kenapa masa dia menerangkan dia kena berdiri? Sebab supaya senang cikgu tahu siapa yang menerangkan, cikgu boleh pergi dengar, betulkah dia terangkan. So dalam masa kita mengajar pun sebenarnya kita ada target tau. Murid ni saya yakin dia boleh terangkan dengan baik. Tapi murid ni saya perlu dekat. Mungkin nanti dia tidak boleh terangkan dengan baik. Contohnya lah begitu, ya. Okey, ini yang bertiga. Yang ini yang bertiga ni dia tidak bergerak ke kumpulan lain. Dia hanya bergilir-gilir buat penerangan. Mungkin kita bagi tajuk faktor-faktor. Ada 3 faktor. Jadi seorang kuasai satu. Jadi begitulah, ya. Pada akhirnya semua murid akan menerangkan. Kita bagi masa aja, suruh berganti dan sebagainya. Jadi itu yang maksudnya guru sebagai pemuda cara. So inovasi ini pun dia kos dia tiada sangat. Kos dia tu lebih kepada pengurusannya, dokumentasi, penerbitan, hak cipta. Tapi dia tidak kos. That's why inovasi
bukti ni bila dia tak pergi bertanding kan, dia tanya kos kan. Macam lengat tu, sehelai kertas lukisan. Berapalah kos dia? Ini lagi lah dari segi kos. So dia menang dari segi situ. Jadi bila cikgu mau berinovasi, cikgu kena tahu jugalah kriteria penilaian bagi setiap pertandingan inovasi tu. Macam saya sendiri kalau saya mau ikut satu pertandingan, saya akan kaji betul-betul dia punya syarat-syarat tu ya. Kadang-kadang macam pernah saya ikut satu pertandingan inovasi, dia punya markah untuk komersial tu 40. Wah, jadi kita kena cari produk kita yang mempunyai keupayaan komersial yang tinggi. Kalau dari segi dia mau dari segi keunikan, originality, tinggi markah di situ. Cikgu cari yang betul-betul kreatif, yang betul-betul unik berbanding dengan produk-produk yang lain. Jadi cikgu, kalau macam Cikgu Yusof cakap tadi, kita buat inovasi ni mungkin tahun ni 2, nanti tahun depan 2, nanti kita tambah baik lagi 2 yang sedia ada. Mungkin dalam masa beberapa tahun cikgu sudah ada beberapa inovasi. So kalau cikgu katalah ada 5 inovasi. So bila menyertai satu pertandingan, kita pilihlah mana produk kita yang sesuai dengan pertandingan itu. Dan mungkin saja kadang-kadang macam ada pertandingan yang dia ada tema. Macam tema alam sekitar. Jadi cikgu sesuaikanlah, ubah suai dia. Walaupun mungkin pada asalnya tidak kaitan. Cikgu cuba. Carilah. Itu maknanya kita kena kreatif lah berfikir ya. Okay. Ini sifu juga. Ini dia guna kotak. Ya. Maksudnya dia menerangkan juga tapi dia guna kotak. Kenapa? Sebab masa tu viral kotak. Yang netizen kecam, yang dia cakap muka perempuan kalau buka makeup muka jadi macam berudu, begitu. Jadi dikecam kan. Jadi popular lah cerita kotak ni. Jadi saya guna lah masa tu ya. Yang ni dia guna lukisan, okay. Yang ni dia guna brochure. Ada banyak cara ya. Jadi ini bagaimana kita mau membuktikan keberkesanan? Maksudnya mudah dihasilkan, boleh diaplikasi, berkesan ya. Jadi cikgu ada data-data itu ya. Untuk menunjukkan keberkesanan produk cikgu tu. Jadi inilah dia sifu tu. Okay, saya buat manual dia, terbitkan dia. Kemudian saya muatkan juga di dalam buku PAK 21 sejarah ni. Okay. Saya kongsikan juga, ya, saya pernah kongsi di Universiti Melaya hari itu, kongsi juga dengan program seminar dan seumpama dengannya lah. Saya kongsikan dalam kalangan guru supaya dia bukan hanya baca, kadang baca ni dia belum boleh faham, tambah pula saya ni sebenarnya tidak pandai sangat bab menulis kan. Jadi saya lebih suka kalau pergi ke kawasan-kawasan bersama guru tu, terus buat dia punya amali ya, jadi faham. Inilah dia mudah dihasilkan. Mudahlah, maksudnya dia method saja. Jadi kita buat dia punya manual ya. Okay, kemudian terbitkan. Okay, sudah terbitkan, dapatkan hak cipta. Okay. Jadi itu adalah 2 contoh ya. Bagaimana saya memantapkan inovasi saya sendiri ya. Kemudian sebenarnya kalau dari segi kita mau memantapkan inovasi, itulah saranan saya perlu untuk guru-guru menyertai pertandingan. Ya, itulah macam saya cakap dari awal tadi, bila kita menyertai pertandingan akan ada ramai orang yang ikut pertandingan tu, dia akan tengok, dia akan bagi komen ya. Dan kita perlu terbuka lah cikgu, kadang ada juga orang yang positif ya, ada juga yang negatif. Bila kena komen, alah kenapalah komen saya macam tu, saya tidak boleh terima macam tu. Tapi kalau bagi saya memanglah tengok juga cara orang tu bagi komen, tapi biasanya saya boleh terima. Maksudnya yang saya mau tahu apa sebenarnya cadangan dia, apa sebenarnya kelemahan produk tu, supaya kita boleh tambah baik. Itu tujuan dia ya. Okay. Yang paling penting apabila menyertai inovasi ni ialah kita tengok iklan lah. Macam ni masih buka kan, yang UKM ni. Okay, masih buka. Yang ni sudah tutup, tapi ini pun saya tengok ada beberapa orang guru sejarah yang ikut. Okay, yang intervensi di Melaka ni, anjuran IPG Perempuan Melayu Melaka. Kalau saya tidak silap, yang ini ada ramai guru sejarah yang ikut ya. Okay, jadi yang penting teliti syarat tu. Bukan kita ikut satu pertandingan kita terus bawa produk itu, tapi kita perlu meneliti. Cuma di sini disebabkan norma baru ni dia lain juga.
Kalau yang bersemuka lain, yang norma baru ni ada juga perbezaan dia. Jadi apa yang penting kita telitilah syarat-syarat tu. Macam ni kan, baca betul-betul. Ya, apa syarat dia tu? Ya, berapa orang, durasi video berapa minit, disuruh buat 3 hingga 5 minit, tidak boleh. Penganjur saya tidak boleh 3 hingga 5 minit. Saya punya intro aja pun sudah 3 minit. Itu masalah kita, bukan masalah penganjur. Jadi kalau saya sendiri begini, kalau penganjur cakap 3 minit, saya akan ikut 3 minit. Dan saya akan pastikan kalau saya buat 10 saat, saya akan edit lagi, buang tuh 10 saat. Sebab saya tidak mau kurang markah dari situ yang mana sepatutnya markah tu kita boleh dapat penuh. Begitu. Sebab kalau dia datang menilai dan sebagainya, mungkin kita tidak boleh jangka lah. Tapi maksudnya kalau dari segi masa tu, kalau memang 3 minit, di situ dapat 5 markah. Pastikan cikgu dapat 5 markah tu. Abstract pun ada guideline, ada panduan. So, ikutlah apa yang perlu ada dalam abstract tu. Kadang dia limit lagi kan, abstract 200 patah perkataan. Tapi kita boleh hasilkan sampai 300 patah perkataan. Jadi kita kena edit lagi balik lah. Ya, kita kena ikut penganjur tu. Jangan kita mau penganjur yang ikut kita. Sebab penganjur nanti dia pening. Ya. Jadi kadang ada penganjur yang tegas. Ya. Jadi kita kena ikutlah ya, jelas betul-betul ya. Ini yang saya cakap tadi, mengikut tema. Macam contoh kan, yang inovasi lengat tu kan. Dia boleh jugalah saya sesuaikan dengan tema ini ya. Tengok. Ini kriteria pemarkahan. Jadi pentinglah cikgu kaji kriteria pemarkahan. Contohnya dari segi idea berapa markah. So bila idea mungkin tinggi markah, cikgu tunjukkanlah idea tu macam mana dia baru, macam mana dia belum ada di pasaran, ataupun mungkin ada di pasaran tetapi yang idea cikgu ni sejauh mana dia berbeza. Macam mana cikgu mau present benda tu. Reka bentuk, apa design cikgu. Macam tadi produk kah, method kah, begitu ya. Keberkesanan banyak cara cikgu mau tunjuk. Paling basic pun pre and post test begitu kan. Video, dan juga kos operasi. Cikgu tunjuklah berapa kos. Tapi jujurnya bila kita buat inovasi kos tinggi. Kos tinggi. Sebab semua benda mau beli. Tapi kita bagilah yang sebenar-benarnya. Kalau macam kita andaikan kalau satu company keluarkan berapa harga benda tu. Begitulah Pak ya. Kemudian sekarang ni dia suruh buat naik video kan. Tengok lagi garis panduan video tu. Ada yang mau ada intro. Ni dia mau ada intro. Ambil intro yang dia sediakan, masukkan di situ. Ada juga yang tiada intro, terpulang. Macam mana? Yang penting masa. Ya, video mesti ada masa ya. Kalau dia bilang 6 minit, 6 minit lah. Kalau dia bilang 10 minit, 10 minit lah. Sebab selepas 10 minit tu dia tidak akan nilai sudah. Jadi rugilah cikgu. Mungkin cikgu sudah yang minit ke 10 ke atas tu cikgu mau tunjukkan dia punya keberkesanan. Tapi masa tu sudah minit yang lebih daripada sepatutnya dinilai. Jadi cikgu akan hilang markah tu. Itu yang maksud saya, cikgu kena teliti. Ya, kena faham, kena ikut apa yang dikatakan oleh penganjur tu ya. Ada ni apa? Perkongsian Cikgu Anita tentang prinsip inovasi dan macam berada dalam bilik kuliah, terkenang balik alam kampus. ya, itulah kan inovasi ni dia bukan saja di sekolah, bukan saja dalam kalangan guru, tapi kita terapkan dalam kalangan murid, pensyarah, guru, sudah menjadi satu trend ya sekarang ni ya, satu keperluan. Kemudian yang seterusnya poster. Saya pun tidak pandai hasilkan poster. Kalau cikgu tengok poster saya ni wordy ya, perkataan je. Tapi yalah, saya akan belajar dan saya akan tambah baiklah. So ini mungkin bukan kemahiran saya. Mungkin kalau Cikgu Yusuf ini kemahiran dia kan. Tetapi sekarang ni ada banyak cara. Macam kalau begini, ini poster lama kan, macam banyak maklumat, cikgu boleh bagi QR code. Boleh bagi QR code. Jadi boleh besarkan gambar, boleh kasih masukan. Jadi kita boleh guna QR code ya. Apa yang perlu ada depends dengan apa yang diminta oleh penganjur. Ini saya Google lah. Ini lebih bagus lah. Saya mengaku apa yang orang ni buat lebih baik daripada apa yang saya buat. Jadi pada masa akan datang saya akan buat macam orang ni buat. Begitu. Bukan tidaklah saya yang terbaik. Begitu. Dalam inovasi ni cikgu,
Kalau kita asik merasa kita menang, kita hebat, susah mau menang. Okay? Jadi kita kena rasa macam, oh, lagi saya mau belajar, lagi saya mau belajar gitu. Macam saya, walaupun sudah beratus ikut pertandingan inovasi ni, tapi saya suka lagi ikut. Sampai orang cakap, janganlah, dah cukup lah. Tidak apa, saya mau pengalaman. Sebab kan cikgu, pengalaman berinovasi ni lain tau. Terutama kalau yang bertanding di pusat tempat pameran tu. Macam saya pernah menyertai pertandingan yang sampai 1,000 innovator. Ada 600 lebih, ya. 700 lebih, 500 lebih, ya. Jadi bukan saja pengalaman pergi ke tempat orang, tapi berjumpa dengan ramai orang, tengok apa produk orang, tengok kesungguhan orang dan sebagainya. Itu semua merupakan, kalau bagi saya, pengalaman yang sangat berharga. Ya, kalau macam contoh, cikgu ambil slide saya, cikgu mau explain tentang apa yang saya kongsi hari ini. Okey. Mungkin ada benda-benda yang terperinci mungkin cikgu. Jadi di Kedah, ICOM Kedah. Okay, sempat sekali pergi tahun berapa jumpa dengan Cikgu Batiar. Ada ramailah guru, pensyarah, murid. Ya, kadang-kadang daripada produk murid pun kita boleh fikir, macam mana mau hasilkan, ya. Sebab saya pun kadang bertanding juga untuk produk bawa murid kan. Jadi ini tengok, pengadil ni 3 orang. So, apa yang perlu kita sedia semasa pertandingan tu? Mesti poster, ya, brosur, produk. Kemudian apa yang kita perlu pamerkan supaya kalau pengadil ni yang bertiga ni datang, mungkin satu orang soal, yang 2 orang ni dia ada peluang menilai benda-benda lain yang ada dalam pameran cikgu, ya. Okey, yang ni kan. Okey, tapi mungkin ada orang yang dia jenis simple saja, bawa produk saja. Memang ada begitu. Tapi kalau saya cubalah bawa apa yang boleh. Itulah kadang kalau pergi bertanding tu berpuluh-puluh kilo kan. Okey. Okey, yang ini di Seoul dengan di Bangkok. Okey. Pegangan saya dalam berinovasi, okey, saya tidak pernah mengharapkan kalau pergi satu pertandingan tu saya mesti menang. Begitu. Tapi yang paling penting sentiasa buat yang terbaik. Sebab kalau atau menang, tapi kalau kita sudah buat yang terbaik, kita akan gembira. Ya, kita akan gembira. Macam tiada rasa apa, mungkin kita akan anggap tidak bernasib baik. Tapi kalau kita tidak buat yang terbaik, alah menyesalnya tidak buat terbaik. Rupanya macam ni je pun kan, pemarkahan dia macam ni. Begitu kan. Jadi nanti kita menyesal. Jadi apapun bila kita menyertai satu pertandingan itu, maka buatlah yang terbaik, ya, buat yang terbaik. Kalau produk sudah sedia ada, ubah suai, ya, ubah suai tambah baik berdasarkan pertandingan yang sebelumnya, ya. Okey, itu dari segi penyertaan dalam pertandingan. Wah, banyak saya bagi tips ni. Lepas ni mesti ramai cikgu-cikgu yang ada di sini ni kan pergi bertanding, ya. Okey, perkongsian pengalaman. Okey, ada masa lagi lah Cikgu Yusof, ya? Ada, teruskan. Sebenarnya dalam hidup saya ni, saya tidak pernah terfikir yang saya boleh melibatkan diri dalam inovasi. Cuma murid-murid saya ni mahu saya jadi guru pembimbing, menguruskan mereka. Dan pada masa tu, yang murid ni, yang tadi yang saya cakap, Okay. Alright, right. Okay. Okay. Baik, rakan-rakan okey, mungkin Cikgu Hanita talian dia tak berapa nak ni. Tak apa, kita tunggu sekejap Baik, sebab pagi okey. Dah kembali. Okey. Ya. Kemudian ini semasa pertandingan, bawa pastikan makan, pakai, bahan bentangan lagi cukup, ya. Jadi kita sentiasa sama-sama lah. Saya suka lah sama-sama murid. Sebab bukan apa, sebenarnya saya tidak suka yang macam okey, kamu pergi bertanding, cikgu tunggu sini. Tidak, saya akan pergi sama-sama mereka sebab saya mau tahu apa kekuatan dan kelemahan tu. Macam contoh kan, kadang yang ini masa pembentangan, saya mau masuk, saya tengok semua jadual satu-satu di bilik mana
saya masuk, saya tengok apa komen-komen juri tu supaya saya boleh tambah baik, mau tengok potensi produk mereka tu ya. Okey, ini semasa yang tadi tu pemilihan peringkat awal, ini yang final daripada 10 produk. Okey, ada beberapa yang masuk final. Di sinilah saya tengok saya lebih banyak lagi belajar ya. Ini semasa lawatan VIP. Okey, ini itulah daripada 10 produk tadi, 3 masuk final, dapat 3 gangsa, kemudian 1 anugerah. Jadi belum pandai sangat lagi lah, tiada strategi ya, ikut saja. And then satu anugerah lah kita dapat sebab booth lah yang dari segi bukan design lah, dari segi persembahan booth itu yang saya rasa menarik lah, yang dia boleh dapat anugerah daripada orang awam ya. Okay, kemudian selepas saya terlibat dengan inovasi itu, saya mula dengan inovasi pembelajaran dan pengudasyaraan. Saya bawa produk Sifu IBEST peringkat negeri, saya dapat Johan dan tempat ketiga, dan di sini saya banyak belajar lagi sebab ikut inovasi. Kalau yang ada satu KIK ni dia sangat dia punya penilaian ketat sikit lah. Jadi di sini pun saya banyak lah belajar ya. Kemudian saya cuba lagi bawa produk murid yang tadi tu tambah baik, bawa ke Anugerah Harta Intelek, saya dapat ketiga. Satu yang saya tidak duga lah, saya cuma mau dapat masuk final 10 final, saya dapat ketiga pun, saya masuk final pun saya rasa saya sudah menang pada masa itulah, tapi dapat lagi tempat ketiga. Satu macam saya rasa hidup saya berbunga-bunga lah masa tu kan. Okey, lepas tu saya pergi lebih jauh, saya ikut yang international, masih dalam negara, saya pergi ke UPSI masa tu. Pergi UPSI di Perak kan, Cikgu Yusof kan? Pergi negeri Cikgu Yusof lah ni. Okey, lepas tu selesai di UPSI, kita pergi lebih jauh ke luar negara. Okey, di sini saya bawa yang Sifu dengan IBEST dengan yang murid punya produk tadi itulah. Ya, okey. Dan semenjak daripada tu saya semakin berani, lebih banyak bahan inovasi, okey. Dan apa yang penting, semua inovasi tu saya pastikan ada hak cipta, penerbitan, cuba melibatkan dalam pertandingan peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa lah. Dan yang paling penting juga saya menulis. Saya rasa Cikgu Yusof ada buku hijau, saya ingat ada. Ada. Itu baru belajar, banyak kekurangan di situ. Cuma saya mau berkongsi. So dalam inovasi ni dia mesti ada penyebar luasan. Jadi salah satu cara saya tulis buku ni lah. Kemudian saya tambah baik yang purple ni. Banyak daripada yang purple ni, dari hijau ni pergi purple ni ya. Cikgu Samsudin lah bantu saya. So dia ni kebitaraan dia dari segi menulis. Saya ni dari segi berinovasi kan. Kemudian saya hasilkan satu lagi yang latest, okey. Jadi belum ada. Ya. Tapi saya ada ambil 5 daripada yang purple ni, bawa masuk ke sini. Contoh lengat. Tapi contoh-contoh gambar berbeza lah. Sebab apa? Itu yang saya cakap, lengat ni satu inovasi yang sangat-sangat saya terlampau sayang ya. Dan dia boleh apply bukan saja untuk mata pelajaran sejarah, tapi boleh banyak mata pelajaran. Okey, bagi contoh untuk subjek-subjek lain dia memang boleh dicuba ya. Okey, so ini dia kalau cikgu tengok dia punya kandungan. Okey, ada perbezaan lah ya. Okey, seterusnya itulah semua inovasi saya tu mana-mana yang sesuai saya jadi muatkan dia dalam modul pelaksanaan aktiviti Persatuan Sejarah. Jadi semua sejarah sebab perasaan cinta akan sejarah yang tinggi kali kan. Kemudian lepas laksanakan aktiviti, ikut pertandingan, ikut lawatan, kita hasilkan majalah Persatuan. Ini murid yang buat, saya bimbing sajalah ya murid tu ya. So this year walaupun kita PDPR ada banyak juga program secara online. Macam tadi kita lancarkan program sambutan bulan kebangsaan secara atas talian, kemudian ada banyak pengisian. Okey, jadi itu juga akan dimuatkan dalam majalah versi 2021 lah. So daripada 2012
sehingga kini lah ya. Inilah kenang-kenangan saya yang saya rasa akan menjadi kenangan manis kalau saya pencen. Okey, penyertaan saya dalam pertandingan inovasi. Banyak sangat kenangan. Kalau orang Sabah cakap banyak tu, sangat banyaklah tu. Okey, banyak sangat kenangan, bukan saja pingat, anugerah, tapi sebenarnya kenangan ilmu pengalaman. Ya, kenangan ilmu pengalaman yang tidak boleh dijual beli itu kan. Okey, jadi inilah dia antara kejayaan-kejayaan yang saya dan rakan-rakan guru sejarah di sekolah saya perolehi. Sepanjang setiap tahun lah saya sebenarnya untuk guru sendiri, untuk guru biasanya saya target 2 pertandingan setiap tahun. Tetapi bila pertandingan secara online ni dia terlampau banyak, kadang tidak ikut macam rugi kan sebab senang online. Jadi rajin jugalah ikut ya. Okey, kemudian ini yang sebelum itu lagi tahun 2020 tadi, yang 2021, 2020, 2019. Ini yang inovasi summit ni yang UM ni yang pertama kali secara atas talian. Kita sudah beli tiket dan sebagainya, sudah tempah hotel ya, murid pun sudah ready mau pergi, tapi tiba-tiba PKP, jadi kita ubah norma baru secara atas talian. Cabaran juga mengajar murid buat video latih membentang secara online dan sebagainya. Tapi itulah mau kejayaan tu ataupun mau mencabar diri sendiri, kita boleh ya, boleh cuba. Okey, antara anugerah yang saya perolehi, ikon guru inovatif antarabangsa MyRIS. Okey, Iduflinsa yang lengat juga ni. Okey, ini makan malam bersama Menteri Pendidikan YB Mazli Malik yang 100 listed yang lengat tu. Okey, yang ni lebih awal lah, kejayaan-kejayaan yang lebih awal macam saya tunjuk di UPSI, UiTM Shah Alam ya. Kenangan lah semua ni ya, yang ini 2013 ya, penglibatan yang lebih awal lagi ya. Okey, yang mana banyak kenangan manis lah bagi saya ya. Okey, ini peringkat kebangsaan. Okey, peringkat kebangsaan. Seterusnya daripada inovasi saya tu sebenarnya inovasi PDPC tu inilah hasil dia. Kalau kita tengok apa yang berlaku di bilik darjah tu, pembelajaran yang saya sukar mau jelaskan apa itu, tapi nampaklah suasana murid tu ya, macam-macam aktiviti kita buat yang membolehkan murid ni aktif. Yang saya ni sebagai pemuda cara memberi arahan dan sebagainya ya. Okey, dan keterampilan mereka itu membolehkan mereka juga dibawa untuk bertanding dalam pertandingan-pertandingan inovasi ya. Maksudnya ini keterampilan tu kita pupuk di kelas. Okey, dan kita nampak potensi tu kita bawa. Okey. Dan di sini juga kita membina keterampilan murid tu ya. Okey, ini kejayaan-kejayaan yang diperolehi oleh murid-murid saya bersama saya dalam pertandingan-pertandingan yang kami sertai ya. Macam this year kita ada ikut yang antarabangsa ada 2 ya. Okey, nanti ada lagi yang Melaka tu kita kena tunggulah ya. So itu saja perkongsian saya, Cikgu Yusof dan rakan-rakan guru di luar sana yang masih lagi bersama petang ni. So saya ucapkan terima kasih atas kesudian cikgu lah untuk bersama-sama untuk mengikuti sharing ni. Saya serah balik kepada Cikgu Yusof. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, perkongsian yang sangat menarik. Saya terkedu tak terkata apa kan. Memang sebab tu saya kata ini antara sifu untuk inovasi untuk subjek sejarah. Memang setakat ini kalau contoh setakat saya kenal rakan-rakan di seluruh Malaysia, antara individu yang hebat dalam bidang inovasi dalam subjek sejarah. Sebab tu saya cuba dapatkan Cikgu Hanita untuk bersama berkongsi mungkin kita dapat sedikit aura daripada situ. So kita akan memulakan kita dah nampak idea dan kita dapat memulakan kepada proses awal. Saya pun sama dulu Cikgu Hanita mula-mula terlibat dengan inovasi kan. So bila kita dibentang macam-macam komen-komen, ada positif, ada negatif, kadang-kadang kita down juga. Tapi
bagaimana seperti mana rakan kita kata tadi, lain padang lain belalang kan. So kita kena sesuaikan dengan sekolah kita, persekitaran murid kita. So kita sesuaikan dan kita bawakan. InsyaAllah inovasi itu sekurang-kurangnya dapat membantu paling asas sekali daripada peringkat sekolah kita untuk meningkatkan pencapaian dan menarik minat pelajar-pelajar terhadap subjek sejarah. Itu sangat penting. Dan saya macam saya pun, saya akui kelemahan saya tentang MyIPO. Memang itu kelemahan saya dan saya dah nampak macam mana pentingnya MyIPO tu, okay? Untuk kita daftarkan tentang kita nak dapatkan MyIPO tu kan. So banyak pengalaman sebenarnya. Saya banyak nak belajar dengan Cikgu Hanita nak buat inovasi kan. So di sini kita boleh nampak ada dua kan, sama ada inovasi itu dari segi produk ataupun dari segi kaedah pengajaran, kaedah itu sendiri. So rakan-rakan kalau ada soalan, tokoh motivasi mata pelajaran sejarah ya, insyaAllah. Okey, baik rakan-rakan, ada soalan nak tanya? Kita ada sedikit ruang. Okay, Cikgu Rainon, terima kasih Cikgu Rainon, Cikgu Nurliza, sahabat. Okey, Cikgu Nurliza Haji Sajan. Okey. Alright, saya yang niat saya yang ujung tadi saya nak bentang terus saya tak edit, saya takut. Kena bentang juga. Tak apa, insyaAllah kita ada ruang masa nanti saya akan dah siap, betul-betul siap nanti kan. Sebab tu saya kata sebenarnya awal tadi saya dah tunjuk dah sikit. Cuma bila kita bentang bersama rakan-rakan bagi pandangan, itu yang sebenarnya yang kalau contoh kita dalam panitia, kita buat PLC kan. So itu adalah asas kepada kita nak mendapatkan idea kepada inovasi itu kan. Bila kita dapat bincang kan, kita tanya pandangan. So di situlah kita pentingnya PLC dan di sinilah kita nak akan membugarkan tercetusnya sesuatu inovasi. Okay, dan kalau saya inovasi saya banyak tercetus daripada idea kan. Bila kita buat dengan pelajar kadang-kadang ada benda yang kita tak terfikir kan. So kadang-kadang pelajar bagi pandangan dia, so kita boleh ubah suai di situ kan. Okay, so ada rakan-rakan yang lain cuma nak mulakan susah bila dah start. Okay, contoh Cikgu Ruzizah kata okay, ilmu yang cuma nak mulakan tu yang susah, bila dah start mungkin tak susah mana ya. So kalau nak tanya Pak Bajet, macam saya katakan tadi, itulah kadang-kadang mindset kita sebagai guru bila fikir inovasi, kajian tindakan satu yang sukar. Tapi itulah macam saya kata tadi, yang saya tunjukkan yang idea tu. Paling senang cikgu tengok dulu refleksi cikgu. Bila cikgu belek-belek refleksi tu, okay, cikgu akan kesan tu. Sebab di situ bila kita tulis refleksi dengan betul, mesti kita ada bagi cadangan-cadangan kan. Dari cadangan itulah kita mulakan inovasi kita. Jadi macam Cikgu Rosliza tadi tu kan, jadi mungkin cikgu boleh guna cara ni lah, tengok refleksi cikgu kan. Jadi mungkin dari sana cikgu boleh dapat idea. Kemudian macam Cikgu Yusof kata tadi, buat PLC. Okay, panggil cikgu. Okay, kita bincang. Ini masalah kita. So idea macam mana kita mau buat. Macam tu lah. Ada proses dia kan, macam prinsip inovasi tadi kan, dia cakap ada proses. Itulah proses dia, cari idea, di mana idea tu, apa idea tu, PLC. So selepas PLC itu apa proses seterusnya. Jadi bergantunglah kepada keperluan cikgu. Okey, rakan-rakan ada soalan lain nak tanya yang kita boleh ni sama-sama? Okey, Cikgu Rohaiza pun baru antara individu dalam subjek sejarah yang banyak buat inovasi ya. Okey, dia buat yang tahun lepas, asalnya tahun lepas dia pergi ke Sabah kan, buat masuk pertandingan di sana dan alhamdulillah dia menang kan. So kita sebab tu saya nak kita bawakan Sifu untuk inovasi ni supaya dapat dapat. Satu lagi kan Cikgu Yusof, sekarang ni kalau kita tengok pertandingan kan Cikgu Yusof, sorry ya, kalau kita tengok pertandingan, ada pertandingan yang dia akan pilih tau siapa yang masuk final dan sebagainya. Tapi ada juga pertandingan yang bila kita masuk ke produk tu mesti dapat bronze medal. Kalau bagi saya untuk yang baru mau mula ni,
bagus ikut yang begini. Sekurang-kurangnya bila cikgu ikut, cikgu pasti ada kejayaan. Jadi cikgu tidak buang masa. Jadi dari segi dokumentasi pun cikgu sudah ada. Jadi jangan ikut pertandingan yang sukar. Kita boleh mengkaji lah. Tapi kalau cikgu mau mencabar diri kamu, macam cikgu mau cuba juga pertandingan tu tidak masalah. Tapi kalau bagi saya, kalau cikgu baru bermula, tengok pertandingan tu. Kalau dia syarat dia sekurang-kurangnya dapat bronze, bagus cikgu ikut yang itu. Okey, ni apa Cikgu Rohaiza kata dah, ada jumpa Cikgu Hanita. Okey, masa karnival apa Maita berinovasi. Maita berinovasi. Ya, Labuan ya Cikgu Rohaiza. Saya ingat-ingatlah. Cuma ialah banyak pertandingan kan. Dan masa di Labuan tu pun kan Cikgu Yusof, saya terbawa 5 produk dan saya tidak sehat sebenarnya masa tu. Selepas tu saya ada major operation sebenarnya, tapi sudah terdaftar 5, kawan-kawan lain tidak pergi. Saya bertandinglah 5 produk tu ya. Itulah mungkin jumpa dengan Cikgu Rohaiza tu. Okay. So rakan-rakan so alhamdulillah memang master sejarah. Okey, Cikgu Hanita pun tengah sambung dengan master dia kan, insya-Allah ya. Okey. So kalau tak ada apa insya-Allah kita dah bersama dengan Cikgu Hanita, ada 3 slot bersama dengan dia. So insya-Allah kalau ada ruang dan peluang lagi, nanti kita akan tengok apakah slot lagi yang kita boleh masuk, dan mungkin rakan-rakan nak kongsikan apa-apa saja. Okey, maklumkan insya-Allah Puan Anis dari USTP Hulu Perak sentiasa menyokong dan kami sentiasa membantu, dan yang paling penting bagi saya, kita nak membugarkan dan memartabatkan subjek sejarah insya-Allah, supaya yang paling penting dapat menarik minat dan kita dapat tingkatkan pencapaian kita. Okey, dan satu lagi bagi saya adalah kepuasan kita sebagai seorang guru. Betul. Ya. Okey, bab duit tu jangan cerita tu inovasi tu biasa kan. Dia sampai satu tahap kalau kita minat, sampai satu tahap Encik Yusof, kalau kita minat, duit tu kita tidak fikir sudah. Macam saya sendiri di sekolah saya, kalau penyertaan guru ni dianggap macam apa? Guru tu sendiri yang mau. Kalau murid ya kita ada sumbangan dana dari sekolah, tapi kalau guru tidak ada, kita pergi dengan kewangan sendiri. So maksudnya macam contoh, kalau saya pergi macam last year 2019, saya pergi ke Korea bersama beberapa rakan, Cikgu Saida, Cikgu Syarin kalau ada bersama petang ni. Okey, itu kos dia saja 7,000 sendiri. Jadi tapi di situ kita tidak boleh fikir sangat pasal duit tu, tapi kita tengok pengalaman tu sambil boleh berjalan-jalan lah gitu. Dan kena cuti lagi ya, kena potong cuti siarke. Jadi banyak pengorbanan lah, tapi pengalaman dia tu tiada sukar mau didapat. Hanya kalau kita pergi ke situ baru kita dapat. Ya. Okey. Ni Cikgu Nuraini Abdul Rahman kata, tahniah Cikgu Hanita, tokoh inovasi PDBC sejarah. Pencen dah ni. Okey, insyaAllah. So kita pinjam aura kan daripada situ, insyaAllah lepas ini kita sama-sama sebar-sebarkan kepada semua rakan-rakan guru. So saya mewakili rakan-rakan guru sejarah USTP Hulu Perak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Hanita kerana kesudian bersama-sama untuk kita berkongsi. Dah 3 kali, insyaAllah ada ruang dan peluang kita akan berkongsi lagi. So mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan saya. InsyaAllah apa yang saya cuba buat dalam inovasi kita, tadi pun saya nampak sahabat saya Cikgu Hafiz ada, kita buat dalam bentuk video. InsyaAllah kalau ada ruang dan peluang nanti kita akan bentangkan kepada semua pelajar, dan saya yakin benda itu dapat dimanfaatkan kepada pelajar-pelajar terutamanya dalam KSSM nanti, insyaAllah. Okey, itu saja yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada penyampaian kami. Okey, mungkin Cikgu Hanita ada apa something nak sampaikan kepada rakan-rakan? Ya, memang ada. Ya, setelah 3 kali bersama dengan program Cikgu Yusof, saya mula-mula teragak-agak juga sebab saya rasa macam hebatnya diorang ni kan, kita ni apalah ilmu yang kita ada ni. Okey, tetapi terus terang saya selesa dengan kerjasama atau kolaborasi dengan Cikgu Yusof, Puan Anis ya, dan
saya pun banyak belajar daripada Cikgu Yusof, daripada inovasi yang beliau hasilkan, ya, cara pengendalian program dan sebagainya, ya. Jadi maksudnya selain saya kongsikan ilmu saya pun dapat ilmu lagi. Itu maksudnya pengalaman tu sangat penting, ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak-banyak, dan saya juga minta maaf kalau saya ada salah dan silap. Okey, mungkin juga bahasa mungkin keras sikit, orang Sabah kan. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya, dan saya berharaplah kita akan ada lagi kerjasama dan jumpa lagi di lain program, ya. Terima kasih. Sama-sama. Okey, rakan-rakan jangan lupa malam ini bersama saya dengan Cikgu Gani untuk slot seminar anak cemerlang. Okey, kita subjek sejarah pada malam ini kita sembang-sembang santai untuk anak-anak di seluruh Malaysia, sebar-sebarkanlah ya. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Bye.